Anda sedang mencari kerja, anda ingin membina kerjaya. Tapi, dengan keadaan sekarang ni, ada ke peluang kerjaya? Saya nak kongsikan kepada anda kerjaya kalis COVID-19. Tahukah anda, industri pewarisan harta adalah satu industri yang sangat luas dan hampir 80% masyarakat umat Islam tidak tahu berkenaan dengan hal ini. Jadi, inilah peluang anda untuk menjana pendapatan kerana industri ini mempunyai permintaan yang sangat tinggi. Ambil kesempatan ini untuk menjadi da'i yang terawal di dalam industri pewarisan harta. Saya tahu anda mungkin sibuk atau tak ada masa nak datang kelas. Sekarang, tak perlu risau lagi. Di sini, anda boleh belajar pada bila-bila masa di mana saja anda berada. 24 jam sehari secara online. Mudah kan? Jadi, tunggu apa lagi? Rancang harta dan urus pusaka kini tepat dan mudah di WhatsApp Shop Berhad. Jom, jadi da'i pewarisan. Belajar online je. My name is Arifin Sabirin. I am the founder of WhatsApp Shop Berhad and currently holding the responsibility as the CEO of WhatsApp Shop Berhad. WhatsApp Shop Berhad is a
Sharia compliant trustee company, specializing in Islamic estate administration process and also on Sharia estate planning. What I meant by Sharia estate planning is that we help Muslim in Malaysia to plan their asset according to their wishes via Islamic instruments, Sharia instruments such as hibah, Islamic will, trust, and also harta sepencarian. So these are our specialties. We have been operating since 2004, and this is our 16 years into the operation. And currently, we are serving close to 70,000 Muslim nationwide. I actually started my career as a banker. When I graduated from UKM in 1994, I joined Citibank. So my background is more into banking. In 1998, I came across these seminars about Faraid, and then I only had one daughter. So when I went to the seminar and I heard about the presenter presenting about the Faraid structure of people with only daughters, doesn't have son. So it caught me by surprise because beside my wife, my spouse, and also my daughter, my brothers are also beneficiaries to my assets. And after that, I collaborated with the presenter, and he inspired me to form a platform for Muslim to plan their assets according to the Sharia law. And that was when I had this idea of establishing Wasiat Shop in 2004. So I formed Wasiat Shop Berhad because I believe that the market is still very, very green, very, very fresh. But then, of course, being the pioneer in introducing Islamic estate planning in Malaysia comes along with its challenges, which are huge, especially in educating the Muslim why Sharia Islamic estate planning is important to them. The challenge, if you talk about the industry itself, the challenge is about to educate Muslim why they should do their Islamic estate planning. The acceptance level of the Muslim is much better now compared to 1998 when I first started. But there are still some segment in the market who feels that this is not an important matter for them. So we need to have a lot of stamina because for me personally, this is not a 100-meter sprint. This is a marathon where you need a lot of stamina because there's a lot of work in front of you that you need to do. And obviously, your energy level has to be very, very high. I have been invited to give talks in Singapore, in Brunei. Brunei is quite frequent, in UK and also in Australia. And from A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man wala wa ba'd. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan ke FB Live Wasiat Shop Berhad, pusaka malam Jumaat anda tanya kami jawab pada malam ini, insya-Allah. Sudah pasti kita akan bersama Tuan Haji Arifin Sabirin, CEO Wasiat Shop Berhad,
kita amat mengalu-alukan kehadiran Encik Arifin. Tuan Haji, apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Orang kata lama tak jumpa Tuan Haji. Ya, begitulah zoom in, zoom out daripada rumah kan. Dia zoom in, zoom out tu yang menyebabkan masanya agak terhad lah. Jadi saya minta maaf kepada follower Pusaka Malam Jumaat kalau tak dapat nak konsisten tiap-tiap minggu lah Rafiq. Nampak gayanya. Allahu Akbar. Tapi insyaAllah Haji, orang kata kita bertemu sebulan sekali pun mengubat rindu penonton-penonton kita insyaAllah. Ya, InsyaAllah. yang setia dalam program kita Pusaka Malam Jumaat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ucapkan selamat datang ke FB Live Wasiat Syok Berhad Pusaka Malam Jumaat. Seperti biasa, jangan lupa untuk sharekan FB Live kita pada malam ini. Ya, kerana apa tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ada kenalan-kenalan kita yang terlupa malam ni ada FB Live, yang mungkin ada di kalangan rakan-rakan kita yang sepatutnya kena hadir untuk mendengar perkongsian ataupun segala persoalan berkenaan dengan perancangan harta dan pengurusan pusaka. Langkahnya mudah saja, sama ada tuan-tuan dan puan-puan tekan sahaja butang share dekat Facebook, sharekan dekat Facebook sendiri ataupun sharekan di dalam grup-grup Facebook anda, ataupun juga copy link tersebut, sharekan link tersebut ke dalam grup WhatsApp kenalan-kenalan anda. Tak ada masalah. Itulah cara yang paling mudah untuk kita meramaikan dan kita meraihkan untuk penonton-penonton hadir ke dalam FB Live Pusaka Malam Jumaat kita pada malam ni insyaAllah. Baik, Tuan Haji, kita ni dah masuk ke siri yang keempat ni untuk Pusaka Malam Jumaat, untuk sesi anda tanya kami jawab. Ya. Jadi mungkin kita mengharapkan juga tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada apa-apa persoalan berkenaan dengan perancangan harta, pengurusan pusaka, boleh terus sahaja nyatakan soalan anda di ruangan komen. Okey, sebab saya boleh tengok komen-komen anda ni. Okay, kita juga beraksi live bukan sahaja di Facebook tuan-tuan dan puan-puan, kita juga live di YouTube TV Wasiah, dan kita mengucapkan selamat datang juga kepada penonton-penonton yang menonton daripada saluran YouTube. Okay, jangan perkara yang sama, jangan lupa share, sebab kita baru kalau kat tengok depan saya ni ada 47 viewers saja. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah kita akan mendengar, kita akan berkongsi kepada anda. Mungkin ada apa-apa keraguan berkenaan dengan pengurusan pusaka, perancangan harta, jangan segan, jangan malu-malu untuk bertanya apa sahaja soalan. Mungkin kalau nak tanya macam mana nak jadi dai pewarisan pun boleh, tak ada masalah. Ya. Baik, jadi Tuan Haji, kita nak tanya sikit lah macam mana perkembangan hari ni, penuh ke jadualnya, macam mana apa perkembangan Wasiah Shop sekarang, boleh cerita sikit tak? Okay, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rafiq. Kita menjangkakan bahawa bila masuk ke musim PKP 2.0 hari tu, kerja kita akan kurang lah ya, berbanding dengan waktu PKPB sebelumnya. Tetapi kita mendapati bahawa kerja kita semakin banyak lah Rafiq sebenarnya ya. Sebab hari ini Wasiah Shop telah membantu lebih daripada 70,000 orang Islam dalam merancang harta daripada seluruh Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak. Ya, jadi kita tanggungjawab kita sebenarnya semakin lama semakin berat ya, sebab kalau misalnya di Sabah dan Sarawak tu sistem perundangan pusakanya ada sedikit berbeza dengan semenanjung Malaysia. Jadi bila kita mula memasuki pasaran Sabah dan Sarawak, ada banyak adjustment yang kita kena buat, dan tentunya ada banyak perkara-perkara baru yang kita kena pelajari ya, sebab dia ada sedikit perbezaan berbanding dengan di semenanjung Malaysia. Tapi alhamdulillah lah, sibuk tu sibuk yang bagus tu sebenarnya. Dia yang tak bagusnya kalau kita tak sibuk kan. Kalau tak sibuk sampai bersawang dekat tepi kepala ni semua kan, itu petanda yang membimbangkan tu kan. Jadi apa kita boleh insyaAllah ya, membantu lebih ramai orang Islam. Kita pun sedang bergerak ke arah digital Rafiq. Kita telah bekerja dengan sangat kuat untuk kita mendigitalkan keseluruhan bisnes kita, sebab kita tahu bahawa hari ini
dengan berlakunya COVID-19 ni, kita dapati bahawa mindset dan juga consumer behaviour telah berubah. Ya. Kalau dulu orang suka nak datang dengar ceramah, hari ni orang takut nak datang dengar ceramah. Ya, jadi media-media online macam ni lah sebenarnya yang membantu kita untuk menyalurkan maklumat. Ya. Kalau dulu kita nak berakad hibah tu kita boleh bersemuka dengan orang, ya, tetapi dengan berlakunya pandemik ni kita dapati bahawa orang semakin berhati-hati untuk berjumpa dengan stranger. Ya, jadi kerana itulah kita dalam usaha untuk mendigitalkan separuh jalan dah sebenarnya, ya, ada separuh jalan lagi, ya, kita nak mendigitalkan supaya apabila kita contohnya membuat akad hibah, ya, pemberi hibah boleh berada di Malaysia, penerima hibah boleh berada di New York, seorang lagi boleh berada di London, seorang lagi boleh berada di Antartika. Akad hibah tu boleh dibuat dan kita sudah pun buat sekarang, alhamdulillah. Jadi kerja kita dan amanah yang diberikan kepada kita semakin lama semakin berat, dan kerana itu kerja kita semakin lama semakin banyak. Tetapi alhamdulillah dengan pendigitalan sebahagian daripada workflow WhatsApp Shop Berhad, dan kita akan terus berusaha untuk mendigitalkan keseluruhan 100% daripada workflow ini, kita dapat membantu lebih ramai orang Islam untuk menyediakan perancangan harta mereka hari ini, ya, jauh lebih mudah dari sebelum COVID-19. COVID-19 ni sebenarnya dia membawa hikmah, kerana dia membawa perubahan yang kalau dulu kita bercakap tentang IR 4.0 sebelum COVID-19, ya, semua orang bercakap pasal IR 4.0. Pemain industri mungkin nak menuju ke arah IR 4.0, tapi masyarakat tidak bersedia untuk embrace, untuk menerima perubahan tersebut. Tetapi dengan berlakunya COVID-19, pemain industri bersedia dan masyarakat pun bersedia. Jadi alhamdulillah sebenarnya dia ada hikmah dia. Alhamdulillah. Itu antara perkembangan Tuan Haji kita, tuan-tuan dan puan-puan. Dia tak semakin relax, semakin sibuk. Jadi semakin sibuk tuan-tuan dan puan-puan. Yes, kita di WhatsApp Shop sentiasa sibuk kerana apa? Kita ingin memastikan pengurusan harta, perancangan harta dan pengurusan pusaka umat Islam diurus dengan baik. Iaitu matlamat utama kita, sebab kita nak membantu umat Islam supaya buatlah perancangan dengan baik, uruslah pusaka ahli keluarga anda dengan baik, dengan segera. Okey? Baik tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita akan bermula sebentar lagi dengan soalan yang pertama. Sebab saya tak nampak lagi soalan tuan-tuan dan puan-puan ni. Tuan-tuan dan puan-puan, baik para da'i, baik kepada mereka yang baru saja menyertai, mungkin ada penonton yang setia, tanya apa saja. Tanya apa saja soalan berkenaan dengan, mungkin nak tanya tentang hukum faraid, malam ni nak belajar tentang faraid pun boleh tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada masalah. Ya, sebab Tuan Haji Arifin Sabirin kita adalah pakar di dalam industri pewarisan, perancangan harta dan pengurusan pusaka 23 tahun. Kalau anda ada apa-apa soalan berkenaan dengan pewarisan, di sebelah kanan saya ini adalah orang yang paling tepat untuk anda tanya. Jadi tanya apa saja. Tidaklah pakar, Rafiq. Tidaklah pakar. Cuma Allah rezekikan saya untuk bekerja dalam bidang ni semenjak tahun 1998. Ya, nak kata pakar tu takut. Saya pun belajar daripada ramai orang sebenarnya. Guru-guru saya pun ramai. Ya, saya tak belajar daripada seorang guru, saya belajar daripada ramai guru-guru saya. Jadi saya pun sebenarnya seorang pelajar yang masih lagi belajar daripada ramai guru, dan satu perkara tentang ilmu fiqh mawaris ni, Rafiq, lagi banyak kita belajar, kita akan dapati sebenarnya ada lagi banyak perkara yang kita tak tahu sebenarnya. Dan ianya adalah sesuatu yang apa orang kata, yang very challenging lah, satu perkara yang mencabar. Ya. Saya bagi contoh gini, Rafiq. Masa saya mula terlibat dalam industri ni tahun 1998, ketika itu faraid sendiri pun orang tak berapa faham, ya, apatah lagi hibah, wasiat pun orang tak faham, sebab dalam pemikiran kita selama-lama ni wasiat tu adalah wasiat seperti Sulaiman Akhlakan, kan, yang membahagikan harta kepada anak-anaknya Abdul Wahub dan Abdul Wahib, kan. Jadi dalam pemikiran orang kita begitu, ya, dan pada ketika itu kita bercerita kepada masyarakat perkara yang sangat asas, perkara yang sangat basic. Dan fast forward 23 tahun, hari ini kita dapati bahawa kita masih lagi bercerita tentang perkara-perkara yang basic. Sebab masih lagi ada orang keliru apa beza hibah dengan wasiat,
kan, sebab wasiat pun banyak diperkatakan di dalam masyarakat, ya. Jadi kita dalam keadaan kita bercerita tentang basic, kita tentang perkara-perkara yang agak advance, ya, sebab situasi berubah daripada masa ke semasa, situasi berubah. Dan di WhatsApp Shop ni kita banyak membuat penyelidikan ilmiah. Kita memberi grant kepada universiti, ya, kita memberi grant kepada universiti. Jadi universiti banyak melalui grant-grant tersebut kita menemui banyak dapatan penyelidikan yang bersifat breakthrough yang tidak ada di Malaysia. Contohnya macam hibah harta bercagar yang diperkenalkan oleh WhatsApp Shop Berhad. Hibah harta bercagar yang diperkenalkan oleh WhatsApp Shop Berhad, sebelum kita perkenalkan memang tak ada orang yang bercakap tentang hibah harta bercagar. Orang beranggapan bahawa rumah yang dalam pinjaman bank tidak boleh dihibahkan. Tetapi bila kita buat penyelidikan, kita dapati bahawa rumah dalam pinjaman bank sebenarnya mengikut pandangan ahli sunnah wal jamaah, ya, jangan cerita pasal pandangan satu mazhab saja. Kita kena tengok bila dalam muamalat ni, saya percaya kalau ramai financial planner yang mendengar malam ini, mereka akan tahu bahawa dalam muamalat ni sebenarnya di Malaysia sendiri kita meraihkan pandangan ke semua mazhab, ya, dan kita mengamalkan, bukan sekadar meraih, kita mengamalkan juga dalam sistem perbankan kita, dalam sistem zakat kita mengamalkan pandangan semua mazhab. Jadi dalam kita melihat kepada hibah harta bercagar, kita dapati bahawa pandangan-pandangan mazhab tertentu boleh diguna pakai, ya, dan itu dapatan penyelidikan kita, ya, boleh diguna pakai, dan dapatan penyelidikan itu telah kita bentangkan kepada pihak yang berautoriti. Dan hari ini kita dapat lihat bahawa Mahkamah Syariah kebelakangan ini mulai meluluskan hibah yang dibuat bagi harta yang masih bercagar, tetapi dia mesti secara ketatnya mengikuti syarat-syarat tertentu, ya. Jadi itulah dia dapatan penyelidikan kita yang breakthrough tadi yang saya sebutkan tadi. Sebenarnya nak banding dulu dengan sekarang, situasi dah berubah. Dan bila kita menyelidik pula hibah harta bercagar, kita dapati bahawa ada banyak lagi ruang-ruang penambahbaikan dan ada banyak lagi ruang-ruang lingkup syarak yang boleh diterokai. Jadi ilmu ni sebenarnya, Rafiq, lagi banyak kita belajar, dalam bahasa orang kebanyakan lah, lagi banyak belajar lagi bodoh rasanya, kan. Lagi banyak belajar lagi kita tak tahu rupanya. Jadi jangan berhenti belajar lah kesimpulannya, kan. Betul Tuan Haji. Saya pun masa belajar dulu dalam bidang syariah juga, memang ada dapat, saya tak pasti adalah kalam daripada imam mazhab, mungkin mazhab Syafi'i, wallahualam, saya tak ingat. Memang menyatakan lagi banyak kita belajar, lagi banyak kita menuntut ilmu, lagi banyak yang kita tak tahu sebenarnya. Dan ia sebenarnya bukanlah untuk menakutkan anda semua, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan pula lepas ni tak nak belajar pula hukum faraid. Semua kita perlu memahami hukum faraid. Perlu memahami kiraan faraid itu. Kalau tak nak, malu nak jumpa dengan ustaz, ustazah, ataupun malu nak beli buku kitab pewarisan, buka saja Al-Quran. Terjemahan Tuan Haji, betul kan? Surah An-Nisa ada cerita, kan? Pembahagian pagi itu faraid lah. Hari ni dah tak ada. Okey, baik. Hari ni dah tak ada masalah dah, Rafiq, sebab online banyak, kan? Jadi kita belajar aja dekat online, tak ada masalah dah hari ni. Betul. Kan? Ilmu tu kita tidak boleh menjadikan alasan kejahilan itu untuk kita tidak bertindak atau berbuat sesuatu. Sebab dalam keadaan hari ni, kejahilan itu tak boleh dijadikan satu sebab. Kalau orang zaman dulu, dia duduk atas gunung, celah lembah kat mana-mana, dia nak mencari ilmu, dia kena merantau cari guru dia, kan. Hari ni tak payah, asal ada akses internet, tak lama lagi Malaysia pun ada 5G, kan. Tak ada masalah. Ilmu tu di ujung jari je, tak ada masalah. Betul je Tuan Haji, saya setuju. Okey, baik. Tuan Haji, air dah siap kan dekat atas meja? Ada. Okey. Baik, kita akan mulakan dengan soalan pertama daripada Puan Farnida, berkenaan dengan pengurusan pusaka mungkin ataupun bahagian faraid lah. Puan Farnida inginkan kepastian kalau pembijaan telah selesai dengan persetujuan faraid, boleh tak waris-waris ni dah selesai, dah pembahagian, nak ubah keputusan, nak buat muafakat pula selepas itu dikeluarkan. Jadi macam mana dari segi perundangan, dari segi hukum? Jadi silakan Tuan Haji. Okey, dari segi perbicaraan kuasa, bicara kuasa, apabila keputusan telah dicatitkan di dalam bicara kuasa, maka keputusan itu adalah final. Ya. Tapi sebelum datang kepada bicara kuasa, contohlah bicara kuasa 30 hari bulan. 1 hari bulan adik-beradik duduk bincang dan mereka duduk bincang, mereka kata okeylah,
kita bagi sama rata lah, bagi sama rata, semua dah setuju. Tiba-tiba bila datang semasa bicara kuasa, ada yang berubah fikiran, ada yang mengatakan bahawa saya hendak menuntut bahagian saya mengikut hukum faraid. Ya, jadi dia punya keputusan ketika bicara itu yang diambil kira. Bukan keputusan dia duduk borak-borak minum kopi cerita kat rumah tu tak ambil kira. Keputusan yang dicatatkan dalam bicara kuasa itu yang diambil kira. Jadi kalau semua dah bersetuju dengan faraid, maka dalam perintah pembahagian nanti akan dinyatakan bahagian pihak-pihak ini mengikut bahagian faraid. Ya, jadi itulah dia keputusan yang boleh diguna pakai, yang akan didaftarkan. Kalau kata di pejabat tanah lah. Akan didaftarkan di pejabat tanah. Kalau nak ubah macam tu macam mana? Ya, nak ubah sebenarnya dari segi perundangan, perbicaraan kuasa tu, bicara kuasa tu dah selesai. Tetapi apabila telah dipindahkan faraid, bahagian faraid ni tadi dah dipindah kepada anak lelaki, anak perempuan mengikut bahagiannya masing-masing. Selepas nama dalam geran sudah didaftarkan, nama mereka semua. Ketika itu harta itu sudah milik, sudah sah menjadi milik mereka mengikut bahagian-bahagian tersebut. Dan terserahlah kepada mereka selepas tu, ada yang dapat lebih, ada yang dapat kurang. Abang kata, tak apalah, walaupun nama saya dah ada, nama aku dah ada dalam geran, aku tak naklah bahagian aku ni aku serahkan pada adik nombor 2 atau aku bagi sama rata. Yang itu terserah kepada dia. Ya? Sebab itu sudah menjadi milik dia. Tapi persetujuan dalam bicara kuasa, kalau kata mengikut hukum faraid ataupun muafakat atau apa keputusan sekalipun, dalam bicara kuasa itu final. Ya, itu dia punya jawapan dia kepada Puan Farnida. Okey, baik. Terima kasih kepada Encik Arifin di atas soalan. Ni soalan pertama ni tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Ya, warm up. Jadi warm up. Okey. Baik. Jadi kalau ikut kepada persoalan ni, saya mungkin nak tambah soalan sikit lah Tuan Haji. Kita menantikan rakan-rakan audien kita, penonton kita. Jangan tuan-tuan, jangan malu, jangan segan. Tanya soalan apa saja berkenaan dengan perancangan harta dan pengurusan pusaka. Jadi saya nak mungkin nak sentuh sikit tentang realiti hari ini. Ramai di kalangan orang Melayu ataupun kita sebut orang Melayu lah, memang majoriti dekat Malaysia ni orang Melayu. Mentalitinya, kefahamannya, bila mereka semasa hidup, bila didatangi individu yang berpesan, katanya buatlah hibah, rancanglah harta, kan, rancanglah harta. Tapi dia akan kata kepada kita terutamanya golongan kritikal ni Tuan Haji, ya. Bila golongan kritikal ni, bila kita cakap nanti harta awak ni, adik-beradik ada hak, kan, adik-beradik ada hak. Jadi bila dia kata tak apalah, adik-beradik saya dia tak nak harta saya, dia kata begitu je. Ya, dia kata situasi itu. Jadi kita nak tahu, saya nak tahu, mungkin penonton sangat baik kita kongsikan penonton. Kenapa bagaimana kita ingin memberi kefahaman jelas kepada masyarakat ni bahawa hari ni cakap lain sebenarnya. Ya, bila dia meninggal dunia perkara tu akan jadi berbeza. Jadi kita nak tahu apa pesanan atau bagaimana kita boleh beri kesedaran kepada mereka yang berfikiran sedemikian. Mungkin dari segi pengalaman Haji lah. Silakan Tuan Haji. Ya. Sebenarnya bukanlah kita kata waris kita ni tidak bagus. Ya, dalam kita bercerita tentang hibah ni juga ataupun apa saja bentuk perancangan harta, bukanlah kita nak menakut-nakutkan masyarakat, nanti adik kau dapat, nanti abang kau dapat, nanti abang kau niaya anak kau apa semua. Bukan sebab itu. Tetapi hakikatnya dari segi perubahan sosioekonomi dalam masyarakat itu sendiri mempengaruhi tindakan-tindakan berkenaan, ya. Abang ada harta lebih sikit berbanding dengan adik-adik yang lain, ya. Dan kalau dalam situasi di mana adik-adik mendapat bahagian, ya, terutamanya bagi situasi yang mana bapa telah meninggal dunia lebih awal, pasangan ini tidak ada anak, pasangan ini cuma ada anak perempuan saja, tidak ada anak lelaki, adik-beradik ada bahagian. Abang pula kebetulan direzekikan lebih harta berbanding dengan adik-adik, ya. Jadi bila adik-adik ni yang biasa-biasa ni, yang dalam keadaan COVID-19 ni, kais pagi, kais petang, makan petang, kan, bila dia tiba-tiba mendapati dia adalah waris yang berhak ke atas harta pusaka abangnya pada nilaian contoh 150,000 atau 200,000. Jadi peluang untuk adik-beradik ni mengatakan bahawa saya tak naklah harta ni, saya serahkan pada anak saudara saya, peluang tu adalah sangat tipis. Sebab dia sendiri sebenarnya berkehendak. Dan memang dalam saya pernah cakap sebelum ni, dan saya selalu melalui penulisan saya selalu sebut
tentang tanggungjawab, ya, bukan tentang bahagian tetapi tentang tanggungjawab. Kita duk sibuk kira faraid orang ni dapat macam-macam, tetapi kita tak faham tanggungjawab orang yang menerima faraid itu. Contohnya macam pak saudara menerima bahagian harta, harta pusaka daripada abangnya yang meninggal. Dalam masa yang sama dia ada anak saudara dia. Ya, ada beberapa orang sahabat-sahabat saya di universiti yang menulis secara spesifik tentang tajuk tanggungjawab ni tadi. Ya, sebab kita duk pening cerita pasal berapa orang ni dapat berapa bahagian, orang ni dapat berapa bahagian, tapi kita tak pernah cerita orang yang dapat bahagian tu ada tanggungjawab. Bukan free je, bukan dapat free. Kan, memanglah dalam Al-Quran tu tak disebutkan secara jelas pak saudara dapat banyak ni kau kena buat kerja ni. Tak ada, tak disebutkan. Tapi kalau kita tengok konsep faraid itu secara holistik, kita memandang faraid itu dalam perspektif yang lebih luas, perspektif kemasyarakatan dan kekeluargaan, kita akan dapati bahawa pak saudara yang dapat bahagian ni dia bertanggungjawab terhadap anak saudara dia. Dia dapat bahagian, contoh tadi saya kata 200,000 nilaian bahagian yang dia dapat daripada harta pusaka abang dia. Dia ada tanggungjawab terhadap anak saudara dia. Dia adalah wali anak saudara dia. Kan, dia kena jaga wali. Saya selalu sebut, orang sebut wali nikah wali kan. Wali ni menjaga kebajikan, menjaga kesihatan, menjaga pendidikan anak saudara dia ni sampai anak saudara ni berumur 18 tahun. Sebab itu dalam peruntukan undang-undang di Mahkamah Syariah, ya, dalam Akta Wilayah Persekutuan dan juga Enactment Keluarga Pentadbiran Keluarga Islam Negeri-Negeri, disebut bahawa ada satu klausa disebut tentang nafkah kerabat. Nafkah kerabat ni maknanya kalau seseorang anak itu menjadi anak yatim dan ibunya tidak mampu untuk menanggung dia, maka ibu itu boleh membuat tuntutan daripada datuk kepada anak ini, iaitu bapa kepada si mati. Maknanya datuk ada tanggungjawab. Kan? Kalau datuk tak ada, pak saudara dia boleh dituntut oleh ibu ni tadi. Ini yang dipanggil sebagai nafkah kerabat. Ya, jadi orang kita tak pernah pandang benda ni. Orang kita, Rafiq, duk fikir kira faraid, selapis, 2 lapis, 3 lapis. Tapi tak cerita langsung tentang tanggungjawab. Kan? Yang itu sebenarnya yang kita hendak nyatakan kepada orang. Tapi hakikat hari ni, Rafiq, soalan Rafiq tadi tu, kita menakut-nakutkan. Hakikatnya hari ni kerana masyarakat tidak faham tentang tanggungjawab, itulah yang menyebabkan ada banyak masalah. Pak saudara ni merasakan itu hak dia yang mesti diberi kepada dia sebab itu Allah dah tetapkan untuk dia, tapi dia tak pernah nampak tanggungjawab dia. Kan? Jadi itulah sebenarnya yang menyebabkan perancangan harta ni perlu. Kita dalam merancang harta ni 23 tahun, Rafiq, saya duk cakap dengan orang Islam seluruh Malaysia. Saya juga pernah berceramah di Brunei, di Singapura, di UK, di Australia. Saya duk cakap dengan orang Islam bahawa dalam bab harta ni, walaupun Al-Quran itu telah memberikan panduan yang lengkap, ya, Al-Quran, sunnah, ijma' ulama' telah memberikan pandangan yang lengkap. Tapi dalam perancangan harta ni, biarlah kita terlebih sedia, over prepared berbanding dengan kita under prepared. Sebab kalau kita over prepared, apa-apa situasi berlaku, covered already. Ya, kita telah meliputi situasi tersebut. Tapi kalau kita under prepared, apa-apa berlaku, pusaka tu nanti akan menjadi masalah. Jadi ini satu renungan yang orang Islam kena lihat secara serius. Ya, bukan kita tak percayakan waris kita, bukan kita kata adik kita jahat, kan, pak saudara anak kita jahat, bukan. Tetapi dalam kita merancang harta, biarlah kita terlebih sedia berbanding dengan kita terkurang sedia. Kan, masa tu kita pun dah mati, Rafiq, dah tak boleh buat apa-apa dah. Baik, terima kasih Tuan Haji. Jadi saya akan kunci atau saya akan pegang dengan poin yang paling penting, tuan-tuan dan puan-puan. Instead of kita bercerita tentang harta pusaka, pembahagian melalui faraid, ya, kita perlu juga mention tanggungjawab waris yang menerima bahagian itu juga. InsyaAllah Haji, kita akan bersungguh-sungguh dalam memberi pendedahan, beri pendidikan ya, kepada kefahaman kepada umat Islam, insyaAllah. Baik, sepanjang Haji cerita tadi, soalan tiba-tiba jadi banyak Haji. Jadi kita nak minta soalan ni jawab dengan ringkas dan padat ni. InsyaAllah kita akan mulakan dengan soalan daripada Puan Aisyah Muhammad Noor. Salam Tuan Haji, boleh tak kita hibahkan semua harta, rumah, simpanan tanpa melalui faraid? Jadi tu soalannya lah. Silakan. Secara prinsipnya boleh, Rafiq. Secara prinsipnya kita boleh hibahkan apa saja asalkan hibah itu menepati rukun dan syaratnya. Sebab prinsip asas ialah
semasa kita masih hidup. Hibah tu berlaku semasa hidup. Dia bukan macam wasiat. Wasiat berkuat kuasa selepas mati. Hibah berkuat kuasa semasa hidup. Jadi selagi kita masih hidup, apa saja harta yang kita ada, kita nak beri kepada sesiapa, itu hak kita. Sebab kita tuan punya harta. Itu prinsip yang paling mudah. Ya, jadi kalau nak hibahkan semua harta, boleh. Tak ada masalah sebab kita tuan punya harta. Antara contoh manusia dalam dunia ni yang telah menghibahkan semua harta dia, telah menginfakkan semua harta dia ialah Sheikh Sulaiman Al-Raji, ya, pengasas Al-Raji Bank. Ya. Dia tak ada harta dah, dia kosong, dia tak ada harta. Jadi bila dia mati nanti senang, tak ada pertanggungjawaban terhadap dia sebab memang dia dah tak ada harta. Tetapi kita kena, dalam kita merancang harta ni, kita kena balance, kita kena seimbang. Ya, jadi kita kan tidak boleh menjadi umat yang terlalu berlebih-lebihan dalam suatu perkara. Kita kena seimbangkan. Seimbang ni maksudnya macam mana? Seimbang ni maksudnya mana-mana harta yang kita merasakan kritikal untuk kita buat hibah, kita buatlah hibah. Tetapi mana harta yang tidak kritikal, tinggalkan dia untuk difaraidkan kerana faraid itu mesti diraikan juga. Ya, tapi saya tak meletakkan hukum kata mesti faraid 100% atau mesti hibah 100%. Yang ini yang saya maksudkan, keseimbangan. Ya, perlu. Contoh, rumah. Rumah, kalau saya seorang ayah, saya membeli rumah. Memang saya hendak rumah tu akan dimiliki oleh anak dan isteri saya. Sebab saya beli rumah tu memang untuk mereka pun. Dalam fikiran saya percaya semua ayah-ayah di luar sana berfikiran bahawa kalau dia mati pun sekurang-kurangnya anak isteri dia ada bumbung tempat nak berteduh. Kan? Bukan bumbung dekat R&R tu kan, rumah kan. Ada rumah tempat dia boleh berteduh. Jadi hibahkan rumah. Satu, kerana rumah itu sebagai hartanah, dia agak complicated dari segi pewarisan. Kalau saya tak buat hibah, saya meninggal, ada pihak-pihak lain selain daripada isteri dan anak-anak saya, ada pihak lain yang mewarisi rumah tersebut. Contohnya katakanlah adik-beradik saya mewarisi rumah tersebut. Memanglah dari segi faraidnya jelas, adik-beradik berapa bahagian, isteri berapa bahagian, anak berapa bahagian. Tapi nanti bila adik-beradik ni mati, bahagian mereka akan diwarisi oleh waris-waris mereka, iaitu isteri dan anak-anak mereka pula. Nanti dalam hak ke atas rumah saya ni akan dimiliki oleh isteri dan anak-anak adik-beradik saya beserta dengan isteri saya, beserta dengan anak-anak saya. Rafiq bayangkan betapa kecohnya situasi pada ketika itu. Kalau wang tunai dekat kita dekat bank, okey, yang tu nak tinggalkan faraid tak ada masalah. Sebab apa? Sebab bila dibahagikan setiap waris dapat seorang 10,000 ke 20,000, waris dapat duit tu dia sukati dia lah, dia nak buat apa, dia nak pergi mana, nak holiday ke apa ke, gasak dia lah. Kan? Tak ada apa-apa implikasi. Tapi kalau hartanah dia ada implikasi jangka panjang. Jadi cadangan saya kepada Puan Aisyah ialah kena balance, kena seimbang. Jadi Puan Aisyah nak tahu macam mana nak menyeimbangkan ni, bolehlah hubungi mana-mana rakan-rakan kita dalam grup, dalam FB ni yang berkongsi nombor telefon dan sebagainya, insya-Allah. Baik, terima kasih Tuan Haji. Jadi saya nak tambah sikit untuk Puan Aisyah ni tadi. Maknanya bila Tuan Haji sebut seimbang dengan dunia dengan akhirat, kita seimbangkan dengan akhirat, buatlah wasiat 1/3 untuk amal jariah. Dah meninggal dunia pun mengalir pahala amal jariah kita, insya-Allah. Baik, terima kasih Tuan Haji. Baik, soalan seterusnya, soalan yang popular, iaitu soalan berkenaan dengan wasiat Tuan Haji. Ya, salam Tuan Haji, macam mana pula dengan wasiat? Sebab yang Puan Yanti tahu, wasiat ni tak boleh digunakan 100%. Dan yang lebih kena ikut faraid. Jadi nak jelaskan berkenaan dengan wasiat ni. Silakan. Wasiat saya rasa banyak pihak dah jelaskan. Dan kita pun sudah faham. Masa saya mula tahun 1998 dulu, Rafiq, orang tak faham wasiat sebab macam saya sebut, dalam fikiran mereka wasiat tu adalah wasiat Sulaiman Akhlakan. Jadi dia nak bagi rumah dia pada isteri, dia buat wasiat. Dalam wasiat dia tulis, saya dengan ini mewasiatkan rumah saya pada isteri. Akaun bank saya pada anak pertama, kan, kereta saya pada anak kedua. Jadi dia mewasiatkan kepada waris-waris yang menerima harta pusaka mengikut hukum faraid. Kedudukan wasiat ini dah jelas dah. Ya, la wasiatan li waris kata Rasulullah. Tidak ada wasiat untuk waris. Maknanya kalau kita buat wasiat kepada waris, kepada isteri, kepada anak-anak, nak membahagi-bagikan harta ni bagi pada isteri je, harta ni bagi pada anak saja, maka wasiat itu hanya berkuat kuasa sekiranya dipersetujui oleh semua waris-waris mengikut hukum faraid selepas kematian. Ya, jadi wasiat ni dia tertakluk kepada syarat, iaitu penerima wasiat mestilah bukan waris. Bukan waris ni maknanya pihak yang tidak menerima harta pusaka. Siapa? Anak angkat, anak tiri, pusat tahfiz, masjid, persatuan, musola, ya, rumah anak yatim, ya, rumah ibu tunggal, itulah dia bukan waris. Penerimanya mestilah bukan waris dan bahagian yang diterima mestilah tidak melebihi 1/3. Ya, jadi kalau
amalan berwasiat kepada isteri, kepada anak-anak, kepada ibu bapa ni, amalan ni sebenarnya bukan tak boleh, tetapi ia tidak tentu berkuat kuasa sekiranya dibantah, ya, dia tidak berkuat kuasa sekiranya dibantah oleh waris-waris pengikut hukum faraid. Ada seorang aja Rafiq cakap, saya tak setuju wasiat ni, wasiat itu batal. Ya, jadi sebab itulah selama 23 tahun saya duduk bercakap dengan orang Islam kat Malaysia ni kan, daripada mata tak rabun sampai sekarang mata dah rabun, daripada kurus gemuk, kurus balik gemuk semula. Musim PKP ni naik balik badan, aduh ya kan. Jadi secara konsisten kita duk beritahu pada masyarakat Malaysia, kalau dia nak membahagi harta tanpa ada sebarang formula sekatan, buatlah hibah, bukan wasiat. Wasiat tu dia ada sekatan. Sekatannya apa? Sekatannya penerima mestilah bukan waris dan bahagiannya tidak lebih daripada 1/3. Jadi wasiat adalah hibah adalah jauh lebih fleksibel dan berkesan untuk pengagihan harta. Baik nak bagi pada anak isteri, nak bagi pada kawan-kawan, nak bagi pada siapa pun. Hibah itu adalah jauh lebih berkesan sebab hibah tu tadi saya cakap awal-awal, prinsipnya ialah dia berkuat kuasa semasa hidup. Saya masih hidup, suka hati saya lah saya nak bagi harta saya kepada sesiapa pun. Kalau wasiat, dia berkuat kuasa selepas mati, jadi dia terikat ketat dengan 1/3 dan bukan waris tadi. Wallahualam. Wallahualam. Baik, Tuan Haji, terima kasih untuk soalan yang seterusnya ni. Daripada Puan Yanti, harap Puan Yanti jelas. Ji, saya ada satu impian. Saya kalau kata impian ini dapat jadi kenyataan, saya nak memperbetulkan pemahaman ataupun terma-terma wasiat ni. Saya nak tukar wasiat ni kepada hasrat. Dan wasiat 1/3 ni, perkataan tu saya nak tukarkan kepada wasiat 1/3. Dia tak nak sebut wasiat saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham wasiat bentuk hasrat itu adalah sekadar pesanan, dan wasiat yang sebenar-benarnya adalah wasiat 1/3 ataupun wasiat pelantik wasi ataupun wasiat pentadbiran. Itu boleh tanya rakan-rakan da'i kita di dalam ni, insya-Allah. Okey, baik. Soalan seterusnya Tuan Haji daripada Encik Muhammad Arif. Encik Muhammad Arif, harap boleh dengar sama-sama. Baik, apa yang akan berlaku jika si mati cuma ada sebuah rumah? Bagaimana pembahagian harta itu akan dibuat? Mungkin dia ada anak 2-3 orang, mungkin dia ada adik-beradik, mungkin semua anak perempuan ke kan. Jadi tambahan pula waris penuntut hak mereka pada rumah itu. Jadi macam mana penyelesaiannya Tuan Haji? Silakan. Ya, apabila dia cuma meninggalkan harta taklih sahaja, ya, rumah aja sebiji, tak ada akaun bank dan sebagainya, maka rumah itu memanglah menjadi hak waris mengikut hukum faraid. Perkara pertama ialah kita kena kira bahagian faraid masing-masing. Ya, siapa waris yang wujud pada ketika kematian itu kita kena kira. Itulah dia bahagian-bahagian mereka, dan mereka memang selayaknya untuk mendapat hak ke atas rumah tersebut. Kerana itu memang hak mereka. Kita tidak boleh nafikan. Ada kes yang saya jumpa, anak saudara dapat bahagian. Ya, nak dinafikan bahagian anak saudara tu tak boleh. Walaupun anak saudara tu sebenarnya tak kenal pun mak saudara dia masa mak saudara dia hidup, anak saudara ni tak kenal langsung. Mak saudara ni cuma ada anak angkat je. Dia memang jauh daripada family dia, dia ada anak angkat. Anak saudara lelaki dia dapat bahagian. Ya? Jadi nak dinafikan hak itu tidak boleh. Hukumnya haram. Ini kita nak kena jelas. Haram untuk kita menafikan hak waris-waris mengikut hukum faraid. Mereka kena tahu secara jelas inilah dia hak mereka. Ya, jadi dan hak itu perlu diberikan kecuali kalau mereka taharus. Taharus ni maknanya mereka kata, oh, mak saudara aku ni aku tak kenal pun, tapi aku dapat bahagian banyak ni. Oh, tak nak lah, saya tak nak bahagian ni, saya tolak bahagian ni kepada pihak-pihak yang lain. Itu tak ada masalah. Ya, tetapi dia mesti tahu berapakah hak dia untuk dia menolak. Jangan dia tak tahu, kita tu kata tak nak tolak ke kan. Dia tak tahu berapa bahagian dia. Dia kena tahu berapa bahagian dia dan dia kena secara sukarela menolak hak dia. Ya, itu prinsip yang asas dia. Jadi dalam kes ni sebenarnya semua waris berhak mendapat bahagian mereka. Dan kalau contoh anak dan isteri nak menebus bahagian waris-waris yang lain, nombor satu, penebusan bahagian ni dia mestilah dipersetujui oleh waris itu sendiri. Kalau waris tu tak nak bahagian dia ditebus, maka tak boleh ditebus, tak boleh dipaksa. Itu satu. Keduanya, kena cari duit lah untuk tebus bahagian tu mengikut nilai harta tersebut. Ya, itu cara penebusan. Kalau waris ni berkeras kata tak kira aku ndak juga bahagian aku mengikut faraid, maka bahagian mereka wajib diberikan ke atas rumah tersebut. Jadi rumah ni nanti bila dah berlaku kematian, dah lalu proses pengurusan pusaka, geran rumah ni akan bertukar nama. Daripada nama si mati
kepada nama semua waris mengikut hukum faraid. Kat situ yang saya sebut awal tadi tu. Kalau rumah, bila ada masuk je pihak lain selain daripada isteri dan anak, dia berpotensi untuk menimbulkan masalah. Ya, sebab apa? Kalau masuk nama ibu bapa pun, dia akan berpotensi menimbulkan masalah sebab bila ibu bapa ini mati, bahagian mereka yang mereka dapat ke atas rumah ni tadi akan diwarisi oleh adik-beradik si mati. Jadi adik-beradik si mati tu pula nanti mati akan diwarisi oleh waris-waris mereka mengikut hukum faraid. Masya Allah, memang meriah. Satu rumah tu sepupu, sepapat, 3 papat, 4 papat, semua ada kat dalam rumah tu. Kan? Itulah yang berlaku kepada Kampung Baru Kuala Lumpur, Rafiq. Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, perlunya kepada perancangan semasa hidup supaya kita sama ada nak dihibahkan dengan kaedah sama rata atau berbentuk secara adil kan. Jadi ini adalah pilihan anda tuan-tuan dan puan ya. Sebab apa yang saya faham kalau kata masing-masing tak nak mengalah, masing-masing tak nak lepaskan hak masing-masing, tapi rumah tak nak tukar nama, tak nak pindah hak milik, maka dicairkan rumah tersebut dicairkan dan dibahagikan mengikut hukum faraid. Tu maknanya nanti hilanglah rumah tu. Jadi ini realiti lah je betul realiti pada hari ini. Itu kalau ada waris, kalau tak ada waris mungkin yang itulah yang berlapis-lapis sampai tak bergerak lah rumah tu je. Okey. Baik, soalan seterusnya Tuan Haji, daripada Tuan Hisham. Ini mungkin perkara yang ramai juga atau jarang-jarang sekali kita dengar sebenarnya, tapi sebenarnya ia berlaku ya. Macam mana nak bahagikan personal item si mati kepada waris, seperti contoh saya buat contoh Haji, arwah ni masa meninggal dunia tak tahu pun dia ada simpan barang bawah katil, cek bawah katil ada Hermes Birkin tu Haji. Jadi siapa yang nak kena ambil barang ni, siapa nak bahagi macam mana ni? Jadi adakah pemilik yang diterima hibah ke ataupun nak difaraidkan? Jadi macam mana, silakan. Ya, Hermes Birkin kalau simpan bawah katil tu memang orang kaya betul tu Rafiq. orang kaya pun tak simpan Hermes Birkin bawah katil. Betul. Kita duk cakap pasal harta pusaka ni, kita duk cerita pasal rumah, tanah, akaun bank, saham syarikat. Tapi kita terlupa bahawa harta pusaka itu definisinya adalah segala harta yang dimiliki secara sah oleh si mati, yang berdaftar atas nama si mati, yang pemilikannya memang pemilikan mutlak kepada si mati. Ya, termasuklah iPhone berapa? iPhone 10, iPhone 11, iPhone 11 kan, pakaian yang berjenaba, perabot jam tangan, Rolex dan sebagainya, Hermes Birkin kan, golf set kan. Ada kita jumpa orang-orang yang memang dia membeli personal item ni sebab dia collectors ya, dia memang suka beli lukisan yang mahal-mahal. Saya pernah tengok lukisan yang orang Malaysia beli bernilai RM250,000. Saya tak percaya orang Malaysia boleh beli lukisan bernilai RM250,000. Tapi kawan dia cerita, dia tunjuk lukisan ni, ni lukisan ni RM250,000. Terperanjat kita. Ada yang meja kristal dekat rumah Rafiq bernilai RM1 juta. Meja kristal di rumah, meja di kristal, RM1 juta nilainya. Kita pun macam keruk kepala jugalah sebab tak pernah fikir orang Malaysia kaya macam tu kan. Jadi secara prinsipnya semua harta itu adalah hak waris mengikut hukum faraid. Tapi tidaklah dibawa bicara kuasa. Nanti kan nak meja kristal 30 seater tu cara seling pula nanti kan. Jadi itu adalah perbincangan dan keputusan antara waris. Memang waris kena bagi, kena bedak-bedak lah kata orang. Okey ni arwah mak tinggalkan harta macam ni kan. Barang ada perabot, ada barang kemas dan sebagainya. Antara adik-beradik dia kena bincang dan dia kena bahagi-bahagi daripada situ. Dari segi hukum jelas milik waris mengikut hukum faraid ya. Tetapi item-item gini biasanya memang tak dibawa masuk ke dalam bicara kuasa, terserahlah kepada waris untuk bermuafakat. Tetapi kena bahagi, tak boleh juga waris kata ini aku punya kan, yang tu kau punya, tak boleh, kena muafakat betul-betul. Itu dekat situ datang kesukaran dia tu kan. Betul. Jadi Haji, boleh tak kita katakan contohlah bila dia jumpa barang-barang berharga ni kan, dia simpan, dia tak maklumkan kepada waris yang lain, dia dimanfaatkan. Adakah itu kita sebut sebagai menggunakan ataupun memakan harta yang batil?
harta tu dia punya ke tidak? Bukan dia punya lah, memang arwah punya lah. Tapi dia ambil, simpan, dia pakai. Mungkin contoh-contoh barang kemas ataupun mana barang berharga yang kita tak tahu. Cawan mak tu pun boleh jadi berharga, contohnya cawan berlian kan, tapi dia ambil. Jadi adakah itu dikatakan harta batil ke ataupun macam mana? Ya. Cabaran dia bagi harta-harta yang macam ni, Rafiq dan juga para penonton sekalian, cabarannya sebab harta-harta ni senang diambil dan senang disorokkan. Ya, bukan satu perkara biasa. Mak ada rantai ketupat. Orang sekarang tak tahulah ketupat lah, lipan lah, apalah macam-macam lah kan. Biskut kering lah, biskut Mary semua ada. Mak ada barang kemas itu. Mak simpan dalam almari baju rumah dia, kan? Almari baju dia. Bila mak meninggal, barang tu hilang. Barang tu tak dapat dikesan, dan bila sesama adik-beradik kata, mana barang mak punya gelang biskut Mary ni kan. Orang sekarang cakap macam-macam terms dia kan, gelang macam-macam jenis kan. Mana pergi mak punya gelang biskut Mary tu, dan semua adik-beradik angkat bahu. Tak tahu. Padahal ada salah seorang yang mengambil. Sebaik saja mak meninggal, masa orang tengah sibuk nak mandikan jenazah mak, dia pergi dekat almari tu, dia tarik, dia simpan. Dan dia pun kata, tak tahu. Kalau begitulah sifatnya, maka dia makan harta batil. Itu jelas. Ya. Jadi harta pusaka ni kita bukan boleh buat main, Rafiq. Kita tak boleh buat andaian, ni harta pusaka ni aku yang punya sebab aku yang duduk rumah jaga mak sepanjang mak sakit. Jadi mak dah meninggal ni, bolehlah aku ambil mak punya gelang ni kan. Harta pusaka bukan situ sifatnya. Kena kumpulkan semua sekali dan kena bincang dengan semua waris-waris supaya semua orang faham bahagian mereka. Jadi betul lah kalau Rafiq kata, kalau orang tak tahu, dia disorok dan sebagainya, dia gunakan untuk kepentingan, salah seorang waris ni gunakan untuk kepentingan dia, maka itu adalah makan harta batil. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Arifin untuk soalan Tuan Hisham kita. Jadi saya nak tambah sedikit tuan-tuan makluman. Barang berharga, barang kemas dan barang berharga boleh dihibahkan. Ini bukan promosi ni. Ini fakta tuan-tuan dan puan-puan. Ya, kalau ada beg tangan yang mahal, hibahkan. Kalau ada perabot yang mahal-mahal, boleh dihibahkan. Tak ada masalah. Ya, jadi betul, atau itulah dia antara solusi yang ada sebenarnya. Kita nak merancang harta tersebut instead of nak dicairkan dan dibahagikan. Ya, baik. Terima kasih Tuan Haji untuk soalan seterusnya. Jadi kita akan pergi terus kepada soalan yang soalan daripada Puan Roslina kita di sini, ya. Puan Roslina, apa khabar? Okey, saya nak tanya, sekiranya kita telah buat hibah rumah, adakah boleh hibah buat pindaan, sekiranya menjual rumah atau beli rumah lain, ataupun sekadar tukar maklumat dalam borang akad yang telah dibuat sebelum ni, atau terbatal perlu buat hibah baru? Kena buat akad baru ke, buat dokumen baru ke, macam mana je? Okey, silakan je. Ya. Sekiranya hibah itu diberikan kepada anak kandung, cucu kandung, cicit kandung, ya, ia boleh dibatalkan pada bila-bila masa. Tindakan kita menjual rumah tersebut, kita dah hibah pada anak, tapi selepas tu kita jual rumah tersebut. Tindakan kita menjual rumah tersebut dianggap sebagai tindakan membatalkan hibah tersebut. Maka akad hibah tu sudah batal, ya. Dan kalau kita ada beli rumah yang baru, kemudian kita nak hibahkan pula rumah ni kepada anak kita, maka kita kena buat akad yang baru. Sebab hibah ni dia mesti spesifik, dia mesti ikut rukun dia. Harta, pemberi, penerima, ijab kabul. Dan bila kita sebut harta dekat situ, harta itu maksudnya dia mesti spesifik. Dia mesti spesifik harta nombor 1, jalan 2, Taman Saga. Contohlah kan. Jadi kita hibahkan rumah tu, bila kita dah jual, kita hibah pada anak. Bila kita dah jual rumah itu, maka hibah tu dianggap batal. Kita beli pula rumah lain. Rumah lain nombor 3, Jalan 15, Taman Jaya, rumah yang lain. Yang tadi tu Taman Saga, ni Taman Jaya, rumah yang lain. Maka kita kena buat hibah akad yang baru, ya, akad hibah yang baru, kerana ia adalah harta yang baru. Jadi kalau tanya saya, boleh tak ubah borang saja? Tak boleh. Sebab apabila ia telah dibatalkan, ia telah dijual, ia akan terbatal. Ya, maka kita nak buat yang baru, kita kena ada akad yang baru. Itu dia punya kedudukan. Sebab hibah ni dia spesifik. Harta tu mesti spesifik. Dia tak boleh segala harta yang saya miliki. Tak boleh. Ya, dia mesti nombor 1, jalan 2. Nombor 3, jalan 5. Dia macam tu.
Okey, baik. Terima kasih Encik Arifin. Jadi saya harap dapat pemahaman penuh kepada Puan Roslina, yang mana tuan-tuan dan puan juga, ini juga apa orang kata, pendedahan umum juga kepada anda semua. Kalau dah buat hibah, ada nak buat pindaan, nak buat perubahan, jangan diam-diam, jangan simpan-simpan, beritahu kepada Wasiat Shop Berhad. Contoh, kalau tuan-tuan buat hibah dengan Wasiat Shop Berhad, jual, jangan jual senyap-senyap. Mungkin jual senyap-senyap, tapi bagi tahu kepada kita. Sebab mungkin hibah itu tanpa sedar terbatal. Ya, nanti bila dah meninggal dunia, waris cakap, dah buat hibah dah dulu, rupanya dah tak ada dah, rumah tu dah kena jual. Jadi tuan-tuan dan puan ingat, sekiranya ingin buat apa-apa perubahan ataupun pindaan, ingin menjual ataupun kurang pasti dah terbatal ke tidak hibah tersebut, maklumkan kepada pihak Wasiat Shop Berhad. Okey? Baik. Seterusnya Encik Arifin, soalan daripada Tuan Syahri. Baik, sekiranya Tuan Syahri tanya, sekiranya si mati ada buat wasiat lisan, dia dah buat pesanan, seorang saja ahli waris tidak bersetuju dengan wasiat tersebut, boleh tak kita beri bahagian waris-waris yang tak bersetuju dan bakinya menunaikan wasiat si mati dengan persetujuan waris-waris selain seorang yang tadi. Itu maksudnya dia dah buat sama ada muafakat ataupun sebaliknya. Wallahu alam. Silakan Ji. Ya. Ayah berwasiat supaya hartanya dibahagikan sama rata kepada 5 orang anak. 2 lelaki, 3 perempuan. Contoh, ya. Semasa hidup, ayah tanya, ayah nak wasiat ni pada kamu. Kamu setuju ke tak setuju? Ayah nak wasiatkan supaya kamu semua adik-beradik, lelaki dan perempuan berkongsi sama banyak harta-harta yang pusaka yang ayah tinggalkan. Anak-anak pun semua kata setuju, ya. Selepas kematian ayah, tiba-tiba abang sulung kata, abang tak bersetuju dengan wasiat ayah, kan? Tapi yang 4 orang ni kata, kami setuju dengan wasiat ayah, kami menghormati wasiat ayah. Abang ni kata, abang tak setuju, abang nak tuntut bahagian abang mengikut hukum faraid sebab abang pergi kat surau, kat masjid belajar, ustaz kata faraid wajib diberikan. Jadi abang mesti tuntut, kalau abang tak tuntut nanti berdosa, kan? Itu pemahaman orang kita, Rafiq. Jadi abang sulung tak juga bahagian dia. Bahagian dia, abang sulung ni tadi, bahagian dia mengikut hukum faraid wajib diberikan. Wajib. Sebab itu memang hak dia. Kita tidak boleh nafikan. Tadi awal-awal saya dah sebut dah, kita tidak boleh nafikan hak dia. Itu memang hak dia. Tetapi 4 beradik ni kata, selepas bahagian abang ni diberikan, kami 4 beradik setuju untuk bagi sama rata. Boleh, tak ada masalah. Jadi soalan Tuan Syahri ni tanya boleh ke tidak? Jawapannya boleh. Yang lain-lain boleh bermuafakat, bersetuju dengan wasiat ayah. Yang nak tuntut tu bahagian dia kita mesti serahkan. Sebab itu hak dia. Okey, saya harap penjelasan itu jelas ya Tuan Syahri, insya-Allah. Terima kasih Tuan Haji Arifin. Baik, seterusnya Tuan Haji, soalan ni berkaitan dengan barang kemas tadi yang diambil senyap-senyap waktu nak menguruskan arwah maknya tadi. Tapi dia punya alasan, dia cakap barang kemas tu dia yang belikan untuk arwah dulu. Jadi dia tak nak faraid pula. Jadi macam mana pula hukumnya, ceritanya? Silakan Haji. Kes macam ni sebenarnya saya banyak jumpa dulu. Ya, saya banyak jumpa ya. Anak belikan mak rantai lipan, kan, rantai lipan baru. Kan, jadi belikan mak 10,000 dia beli sebab dia kesian mak dia pergi baca pergi tahlil, pergi yasinan, tak ada barang kemas. Orang lain semua, orang tua lain semua terbongkok-bongkok bawa barang kemas. Mak dia togel aja. Jadi dia belikan mak dia rantai. Masa dia beli tu, kita kena tengok akad dia. Masa dia bagi pada mak tu, akad dia macam mana? Kalau akad dia, ya, sebab kita ni orang Islam, kita bertransaksi, kita bermuamalat, apa keadaan pun mesti ada akad. Jadi kalau anak ni kata, mak, berkat doa mak, sekarang saya sudah kaya, rezeki saya murah, saya belikan mak rantai ni, nilai dia 10,000 ni mak. Saya belikan mak rantai ni, mak pakailah selagi mak masih ada atau selagi mak masih hidup. Saya bagi pinjam kepada mak, kan? Nanti kalau mak dah tak ada, saya ambil balik. Kalau akadnya begitu, maka memang menjadi hak dia untuk mengambil balik rantai ni tadi. Tetapi akad tu mesti ada saksi lah. Kalau tak ada saksi, kalau sekadar dia berdua dengan mak dia, siapa yang nak menyaksikan? Kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kan, dalam logik akal ni takkanlah kita belikan mak kita rantai, kita cakap dengan mak kita, mak ni saya bagi pinjam kepada mak, kan. Takkanlah kita cakap macam tu, kan. Tak pasal-pasal je kena maki orang tua tu, bertuah punya anak, aku dah besarkan kau, apa benda semua kau bagi pinjam. Biasanya anak bila dia beli barang kemas, ya, untuk mak dia, dia akan cakap, mak,
berkat doa mak, saya sekarang alhamdulillah berjaya, saya hadiahkan rantai ni kepada mak. Kalau dia sebut hadiah, maka bila maknya mati, ia jadi harta pusaka. Jelas. Kalau dia sebut pinjam, bila mak dia mati, dia ambil balik. Itu memang hak dia. Tapi dalam banyak keadaan sebenarnya orang bagi hadiah tak Rafiq? Bukan bagi pinjam kan pada mak. Mana ada orang bagi pinjam pada mak kan? Jadi itu kedudukan dia, tengok kepada akad. Ya, Cik Farhan, tengok pada akad ya. Okey. Baik, terima kasih Encik Rifin. Dia ambil dalam keadaan harta tu adalah harta pusaka mak dia, tapi anak ni tadi yang membelikan ni dia ambil balik dalam keadaan akad dia hibah, maka hukumnya haram. Baik, maknanya nak buat cakap-cakap macam tu pun kena ada saksi tuan-tuan. Ya Haji nak cakap saksi, nanti okey betul. mak meninggal dunia, mak pulang balik pun kena ada saksi. Kalau tak ada Betul. saksi, dia telah menjadi hak milik arwah tersebut, jadi ia perlu difaraidkan. Jadi tuan-tuan dan puan, nampak macam benda ni kecil je Haji, tapi sebenarnya ia benda yang sangat besar. Dia nampak benda yang besar tuan-tuan ni. Kalau dah maaf pula dia ambil barang kemas tu, dia cairkan, dah jadi duit, dia pakai pula, masya-Allah. Makan harta batil tuan-tuan dan puan. Ini perkara yang perlu kita jauhkan. Okey? Baik, soalan yang seterusnya Encik Rifin daripada Encik Muhammad Irwan. Okey, ini mungkin jarang sekali kita dapat soalan-soalan begini. Sebab selalunya nampak dapat soalan bila hibah dah selesai, dah diserahkan kepada turun milik kepada waris. Tapi tak tahu pula status masa hidup, masa sebelum dia meninggal dunia macam mana. Jadi dia nak tahulah kalau kata didapati arwah mempunyai hutang yang tinggi dan diisytihar bankruptcy, macam mana pula, adakah hibah yang dia buat dulu tu terbatal ke macam mana? Jadi silakan je. Kita kena faham peruntukan perlembagaan artikel 73 kalau tak salah saya, 73 atau 75 yang mengatakan bahawa undang-undang negeri adalah terbatal apabila ia bertentangan dengan undang-undang persekutuan, ya. Setakat mana ia bertentangan. Yang membawa makna hibah ni dia jatuh di bawah undang-undang negeri, dia jatuh di bawah bidang kuasa mahkamah syariah, ya. Hutang dia jatuh bawah bidang kuasa sivil sebab dia terikat dengan kontrak dekat sivil, ya. Jadi sekiranya dia hibahkan harta tersebut dan selepas berlaku kematian, tiba-tiba didapati bahawa harta itu hutangnya lebih banyak daripada hartanya dan terdapat tuntutan daripada kreditor dia. Proses pusaka bagi orang yang bankrupt ialah kita perlu melibatkan Jabatan Insolvency Malaysia, JIM, untuk terlibat sebagai pentadbir kepada harta pusaka si mati. Apa yang dibuat ialah JIM pun akan menghantar wakil duduk dalam bicara kuasa, yang mana bila harta-harta si mati tadi tu memanglah ada hak waris-waris semua, tapi tuntutan ke atas harta nombor satu ialah penyelesaian hutang. Sebelum nak bagi kepada waris, hutang kena selesai dulu. Jadi dalam kes ini bagi orang bankrupt, harta dia akan ditadbir oleh Jabatan Insolvency Malaysia. Apa Jabatan Insolvency Malaysia akan buat? Jabatan Insolvency Malaysia akan menjual harta tersebut bagi membayar hutang kreditor-kreditor yang berkenaan. Jadi apabila dia ada hibah, dia menghibahkan sebuah rumah dan tiba-tiba didapati bahawa harta peninggalan dia adalah lebih rendah daripada dia punya liability, maka kemungkinan besar rumah tersebut hibahnya akan terbatal kerana akan dituntut oleh Jabatan Insolvency Malaysia tadi atas asas artikel 73 atau 75 tadi. 73 kalau tak silap saya. Ya, jadi hibah terbatal sekiranya hutang itu melebihi daripada harta. Ada kemungkinan lah. Kalau dituntut, kalau tak dituntut, tak ada kemungkinan lah. Kalau tak dituntut, sah lah. Jadi tuan-tuan jangan lupa antara kita panggil perjalanan apabila berlakunya kematian, pertama kita uruskan jenazah tersebut, lepas kedua dah uruskan jenazah, kita pastikan hutang si mati diselesaikan terlebih dahulu. Rafiq. Ya, saya je. Sebelum kita beralih ke soalan lain, saya suka nak ulas lagi soalan Cik Irwan ni. Sebab ada orang-orang yang membuat hibah dengan niatnya supaya rumah itu tidaklah lagi menjadi harta yang boleh dituntut oleh Jabatan Insolvency Malaysia, oleh kreditor, ya. Niat dia nak melarikan diri daripada hutang. Orang yang macam ni sebenarnya dia rugi, Rafiq. Rugi kenapa? Sebab apa? Bila dia mati, dia ada hutang tu tak selesai. Hutang tu adalah tanggungan peribadi dia.
Kenapa dia nak melari, masih hidup dia nak melarikan diri, tak apalah aku hibahkan rumah ni pada anak aku, nanti bank tak boleh tuntut rumah tu. Hutang, tetap perlu dijelaskan. Ya, jadi kalau sebab tu kita bagi penerangan, kalau dia hibahkan juga rumah tu, kemudian tiba-tiba dia declare sebagai bankrupt, kreditor ada kuasa untuk merampas rumah tersebut. Walaupun dia masih hidup, tak usah cerita masa dia mati. Masih hidup pun kreditor ada kuasa untuk merampas rumah tersebut. Ya. Jadi orang yang membuat hibah ni, tujuan kita nak memudahkan, menyenangkan waris kita. Janganlah kita menyusahkan dia orang pula kan. Kalau kita tahu kita memang hutang banyak, selesaikan hutang lah. Kan? Selesaikan hutang. Jangan tinggal macam tu je nak lari daripada hutang. Tak boleh. Sebab bila kita dah mati, tak ada siapa yang jelaskan hutang kita. Kita yang rugi, roh kita tergantung-gantung, kata Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, terima kasih Tuan Haji. Itu pesanan yang sangat penting kepada tuan-tuan dan perempuan. Yang hutang kawan-kawan jangan lupa bayar semula. Ya, hutang kita dengan urusan organisasi yang lain pun juga. Ya, itu juga perkara yang perlu diutamakan, diselesaikan ya. Jadi rancanglah dengan harta anda dengan sebaiknya. Bagaimana nak rancang, macam mana nak pastikan hutang anda boleh diselesaikan sebelum semasa selepas anda meninggal dunia. Kita banyak kaedahnya untuk menyelesaikan. Kita boleh buat istiqmal, kita boleh buat hibah takaful. Tuan-tuan dan perempuan boleh tanya dekat dai-dai kita, kawan-kawan kita ni macam mana nak pastikan hutang diselesaikan kalau meninggal dunia. Boleh tanya kepada rakan-rakan kita. Baik, insyaAllah. Okey, Tuan Haji, soalan seterusnya daripada Puan Nurlela. Dia mungkin nak tanyalah, dia nak tahu berkenaan dengan bagaimana Wasiat Shop boleh membantu Puan Nurlela dalam urusan nak buat perancangan harta ni lah. Jadi dia cadang-cadang dia nak bahagikan kepada anaknya, anak lelaki, anak perempuan kan. Jadi dia nak tahu boleh ke nak bagi rumah pada anak lelaki saya sahaja, lakinya sahaja. Jadi nak tahulah kos tu macam mana. Silakan Ji. Ya, saya refresh balik apa yang saya sebut sebelum ini. Hak untuk memberi harta itu adalah hak tuan punya harta. Jadi Puan Nurlela nak bagi rumah pada anak lelaki sahaja. Terserah pada Puan Nurlela. Tetapi saya selalu cadangkan kepada ibu bapa ni, bincang, muafakat baik-baik dengan anak. Kalau macam ni dah muafakat betul. Anak perempuan kata tak apalah, saya cuma nak kereta dan barang kemas saja. Bolehlah hibahkan kereta dan barang kemas kepada anak perempuan. Anak lelaki pula kata saya cuma nak rumah saja. Okey, hibahkan anak lelaki dengan rumah tersebut. Bincang. Perkara pertama sekali ialah bincang, muafakat dulu. Bila kita dah kenal pasti formula tu, maka Puan Nurlela bolehlah membuat hibah. Tak ada masalah sebab Puan Nurlela nak bagi siapa pun, sebenarnya prinsip asas dia, tuan punya harta selagi dia masih hidup, dia boleh bagi pada siapa dia hendak. Itu prinsip asas dia. Jadi Puan Nurlela boleh bagi. Tak ada masalah. Boleh hibahkan kepada anak lelaki rumah, hibahkan kepada anak perempuan kereta dan juga barang kemas. Ya. Berapa kos kalau saya menggunakan wasiah untuk diuruskan? Kos kita bermula daripada RM1,600 untuk dokumen hibah. Dan boleh bayar ansur-ansur sampai 5 tahun. Sampai 5 tahun kita bagi. Macam kod maut pun tak bagi sampai 5 tahun kan. Kod maut biasa Taluk pada 2 tahun. termaran syarat ni. Saya kena betulkan tu nanti kan betul-betul pula dah ingat 5 tahun. Itu ikut termaran syarat je. Ikut terma dan syarat. Sehingga 5 tahun itu adalah terma dan syarat kita, bergantung kepada apa harta yang dihibahkan lah. Ya. Jadi boleh hubungi mana-mana kita punya perunding dalam ni, dai kita, untuk mendapatkan maklumat terperinci, insya-Allah. Okey, baik Puan Nurlela, jangan risau. Perancangan harta kini tepat dan mudah bersama Wasiat Shop Berhad. Kita boleh bantu Puan untuk pastikan harta dihibahkan dengan baik, dibahagikan dengan ikut hasrat Puan dengan perancangan yang sesuai. Ya, jadi insya-Allah dai-dai kita akan membantu Puan untuk merancang dengan sebaiknya. Baik Ji, kita nak kembali semula kepada soalan yang barang kemah ni tadi. Barang kemah ni Haji Malam ni favourite barang kemah, biskut Mary, macam-macam dah soalan barang-barang kemah ni. Baik, dia mungkin kita nak tahu sebab situasi memang macam-macam jenis ni, melibatkan benda-benda yang tak nampak ni. Ya. Kalau ada barang-barang berharga yang jenis, yalah orang tak nampak, kita tak tahu kalau dijual dapat juga duitnya kan? Tapi inilah hakikatnya. Jadi dia nak tanyalah, situasinya hari ni, situasi yang berlaku adalah adik dia ni dah gadaikan semasa arwah tu meninggal, dah gadai. Jadi arwah maknya arwah tu dah tebus balik. Ya, jadi dia simpan. Yalah sebab dia dah tebus, dia simpan lah kan. Jadi bila arwah meninggal, jadi adiknya yang gadai dengan sebelum ni ambil balik.
ya, sedangkan arwah punya waris yang berhak. Jadi macam mana ni? Perkara-perkara yang konflik macam ni dikira makan harta batil ke macam mana? Silakan. Ya. Dia balik semula kepada prinsip asas yang kita sebut tadi, iaitu akad. Apakah dia akad dia? Dalam kes ni, si adik ni tadi dah gadai dan dia tak mampu nak tebus. Takkanlah arwah ni tiba-tiba je pergi tebus. Mestilah ada arrangement antara arwah dan juga adik ni tadi. Ya, mesti ada arrangement. Mesti ada urusan tertentu yang telah dipersetujui antara mereka berdua. Sebab kalau takkanlah arwah ni tahu adik ni dah gadaikan dekat pajak gadai mana-mana, lepas tu dia pergi tebus berapa harganya semua kan. Dia balik semula kepada akad. Kalau akadnya mengatakan bahawa adik ni cakap dengan kakak dia, contoh kata kakak tolonglah tebuskan barang kemas ni. Sayang ni barang kemas ni kan. Jadi kalau kakak tebus, kakak ambillah barang kemas ni. Kalau akadnya adalah kakak ambillah barang kemas ni, maka dia jadi pusaka kakak tadi. Adik ni sudah tidak ada hak. Ataupun kakak ambillah tebuskan barang kemas ni, nanti bila saya ada duit, saya akan bayar duit kakak, saya akan ambil balik barang kemas ni. Jadi kalau dalam sifat begitu, dia bersifat seperti cagaran. Jadi bila kakak ni berlaku kematian, adik ni tadi masih gagal untuk membayar semula duit kakak dia ni tadi, maka barang kemas tu dah dianggap sebagai barang harta pusaka kakak ni tadi. Ya, jadi dia apa-apa hal pun Rafiq, dia balik tengok pada akad. Tapi masalah kita, kerana akad ni tak ada saksi, itu yang jadi masalah kita. Jadi kedudukan hukumnya tak jelas. Kalau dalam situasi yang pertama dan situasi yang kedua tadi, bila berlaku kematian, adik ni tadi ambil semula barang kemas ni tadi, maka barang kemas itu adalah harta pusaka yang mempunyai hak waris-waris mengikut hukum faraid ke atasnya. Ya, jadi kalau tanya saya apakah hukumnya? Hukumnya ya, haram, makan harta batil. Tetapi kita nak kenal pasti ni susah sebab akad-akad ni tadi tidak ada saksi. Jadi tak ada siapa yang boleh mengesahkan bahawa oh ya, akadnya dulu begini. Tak ada siapa yang boleh sahkan. Itu yang menjadi kekeliruan biasa dalam masyarakat lah. Oh, Pak Haji bila sebut benda-benda macam ni, ternyata kalau tidak orang kata dijaga ataupun diberi pendidikan yang sebaiknya kepada masyarakat, khawatir juga ramai yang telah makan harta batil je. Sebab dia kata ni dia punya, itu dia punya, tak ada akad. Takkanlah kita nak kena cakap, kena buat satu trend pula. Lepas ni kalau nak pindah hak milik, ambil handphone, bawa ada orang saksi dalam kamera tu, jadikan ini bahan bukti pula. Walaupun ini zaman viral je, semua boleh record sekarang ni. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, pastikan harta pusaka jangan tersalah ambil, dilaksanakan, diuruskan dengan baik sebab takutlah dengan termakan harta batil ni tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Itu perkara yang sangat-sangat kita perlu ambil perhatian. Okey, baik. Seterusnya Tuan Haji, kita ada soalan daripada penonton. Mungkin dia tengok daripada YouTube ni je, daripada Mukmin Works ya. Mungkin soalan ni boleh kita kaitkan dengan seperti Sulaiman Ar-Rajhi yang disebut tadi kan. Dia nak hibahkan semua hartanya. Dia tak nak bagi faraid, maksudnya dia dah clear, dia tak nak buat faraid atas sebab-sebab tertentu. Jadi saya rasa soalan ni mungkin Haji dah ulas. Jadi macam mana je kita terus kepada saranan yang sebaiknya, apa yang patut buat nak merancang harta ni? Hibah semua masa hidup ke, tinggalkan sedikit untuk amal jariah ke, ataupun tak payah buat hibah langsung ke? Macam mana je, silakan. Ya, dia keseimbangan tadilah yang saya sebut tadi tu. Ya, keseimbangan, betul. Saya ada jumpa seorang ibu lama dulu yang dia sangat marah dengan anak-anak dia. Dia sangat marah dengan anak-anak dia sebab anak-anak dia tak pedulikan dia. Dia ni dalam keadaan uzurnya dia, uzur tu masih boleh bercakap dan sebagainya lah. Tapi dah tak berapa kuat kan. Dalam keadaan uzurnya dia dijaga oleh anak angkat dia. Jadi dia tanya saya soalan itu. Boleh tak saya nak hibahkan semua harta saya kepada anak angkat saya supaya anak kandung saya tak dapat 1 sen pun daripada harta saya. Dia tanya saya soalan macam tu. Kan sebab dia sangat marah ketika itu. Kita pun fahamlah perasaan seorang ibu ni apabila diabaikan oleh anak-anak kandung dia kan. Jadi memang dia sangat terhutang budi pada anak angkat dia. Anak angkat dia ni lah yang bersusah payah bawa dia pergi hospital dan sebagainya ya. Jadi jawapan saya kepada dia ialah Hajah, kita ni sebagai orang Islam dalam apa pun tindakan kita kena bersederhana. Kena bersederhana
dan kita kena ada keseimbangan. Keseimbangan ni maknanya harta hajah ni, harta dia banyak rumah sewa. Orang tua ni dia banyak rumah sewa. Harta hajah ni kan, sebahagian daripadanya hajah hibahlah kepada anak angkat sebagai membalas jasa budi dia dan sebagai manifestasi kasih sayang hajah kepada anak angkat ni tadi sebab dia bersusah payah menjaga hajah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ada sedikit akaun-akaun dekat bank apa semua, hajah buatlah wasiat 1/3, infakkan kepada masjid. Sebab doa anak, betul, 3 perkara tak putus daripada anak Adam, salah satu daripadanya lah doa anak-anak yang soleh. Kita meninggal hari ni, besok anak doakan, bulan depan anak doakan, tahun depan anak doakan, 10 tahun akan datang, belum tentu dia doakan lagi sebab dia dah lupakan kita. Tetapi kalau kita buat amal jariah 1/3, sedekahkan kepada masjid, wasiatkan kepada masjid, yang itu akan subur dan akan berpanjangan untuk kita. So, dia sayang anak angkat dia, okey, dah bagi hibah. Dia buat wasiat 1/3 untuk diri dia sendiri. Ya, untuk kebaikan diri dia sendiri, buat wasiat 1/3 beramal jariah. Bakinya tinggalkan untuk difaraidkan kepada anak angkatnya. Manalah tahu anak kandung. Manalah tahu kan berkat harta pusaka yang ditinggalkan, anak-anak ni menerima harta pusaka, akan terbuka hati mereka untuk menyesali perbuatan mereka. Ya. Jadi kita merancang harta ni dia bukan sekadar satu mekanisme, Rafiq, bukan mekanisme nak bagi harta kat orang ni, bagi harta kat orang ni, bagi harta kat orang ni. Dia nak mencapai keseimbangan tu. Kita sebagai pemilik harta, kita nak mencapai keseimbangan tu. Itu yang penting. Dan keseimbangan tu kita boleh capai apabila kita menggunakan perkhidmatan orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang mempunyai, macam di WhatsApp Shop Berhad, kita mempunyai panel syariah kita yang sangat berkaliber. 7 orang panel syariah kita yang sangat berkaliber. Jadi panel syariah kita ni membimbing kita selangkah demi selangkah. Tugas WhatsApp Shop bukanlah untuk memenuhi, kita bukan askar upahan. Kita bukan nak memenuhi semua permintaan orang. Kan, kalau saya ni kejar duit, Rafiq, dan makcik ni nak buat hibah banyak-banyak pada anak angkat dia, saya kata, oi bagus kan, dapat banyak sikit sale aku kan kalau saya kejar duit. Tapi saya cakap dengan makcik ni, hibah kepada anak angkat, sebahagian daripadanya. Sebahagian lagi wasiat untuk diri sendiri dan sebahagian lagi tinggalkan untuk faraid. Ya, sebab kita pun dalam keadaan kita merancang harta, kita hendak faraid itu diraikan dan dilihat hikmah faraid itu. Jadi keseimbangan tu yang penting, Rafiq. Jadi kalau orang kata nak hibahkan semua, boleh, bukan kata tak boleh. Kalau orang tanya boleh tak hibahkan semua? Boleh, bukan tak boleh. Tetapi kita kena nasihatkan bahawa dia perlu mencapai keseimbangan tersebut. Baik, terima kasih Tuan Haji. Jadi soalan jawapan yang Tuan Haji kongsikan tadi lebih kurang untuk soalan daripada Iqra Akademi Quran Razikin tadi juga lebih kurang sama, ya, nak hibah semua, tak nak faraidkan kepada anak-anak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seimbang, balance dunia dan akhirat, bukan sahaja untuk diserahkan sehabis-habisnya kepada individu atau organisasi tertentu, tapi jangan lupa untuk amal jariah sendiri. Niatlah kalau kata nak tinggalkan harta, nak buat amal jariah RM100 sehari, RM100 sehari tuan-tuan, sampai habislah hartanya tuan-tuan, kita bersedekah RM100 sehari walaupun dah meninggal dunia, masya-Allah. Itu contoh. Ya, jadi pahalanya berjalan. Ya, jangan kita fikir dia lepas harta, orang kata Haji habiskan buku akaun tu, orang kata sayanglah. Ya, ada orang kata macam yelah amalan, buku amalan dah ditutup. Tapi tuan-tuan jangan lupa Allah berfirman dalam surah Al-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amal kebaikan yang kita buat ni tuan-tuan sebesar zarah ni pun akan dikira, apatah lagi yang baik ataupun yang jahat. Jadi tuan-tuan, sebesar zarah amal kebaikan, ia bukan benda yang kecil, dikira tuan-tuan, insya-Allah. Ya, jadi rancanglah harta dengan sebaiknya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita ada masa lagi, boleh tanya apa saja soalan lagi berkenaan dengan perancangan harta dan pengurusan pusaka, boleh tanya, insya-Allah. Tanya, tinggalkan soalan anda di ruangan komen. Kita boleh kongsikan lagi segala persoalan dan keraguan anda berkenaan industri pewarisan ini. Jangan malu, jangan segan, insya-Allah kita boleh teruskan lagi. Okey, baik. Haji, saya nak
ambil soalan-soalan yang sebelum-sebelum ni pada bulan lepas ya. Saya akan up balik soalan daripada Puan Kamisah Salikin. Kalau ada tuan-tuan dan puan-puan kenal Puan Kamisah ni juga, kita nak jawab soalan dia ni berkenaan dengan hibah. Apa jenis bentuk-bentuk hibah? Hibah ni ada berapa? Ada jenis-jenis ke? Yang nak bagi contoh lah berkenaan hibah umrah, hibah rukbah, kan? Apa lagi hibah yang ada satu lagi, ada 3 je Dia nak bagi penjelasan. Sebab mungkin audien kita nak kena tahu juga hibah jenis apa yang sesuai dalam perancangan harta. Jadi silakan je. Ini adalah kategori hibah bersyarat yang dipanggil sebagai hibah bersyarat. Hibah bersyarat tu ada beberapa jenis. Yang pertama ialah hibah bersyarat balasan. Ya, hibah bersyarat balasan. Hibah bersyarat balasan ni maknanya ayah hibahkan rumah ni pada engkau, contohlah, ayah hibahkan rumah ni pada engkau dengan syarat tiap-tiap pagi lepas ayah mati nanti kau tolong siramkan pokok bunga kekwa ayah. Contoh ya. Itu adalah hibah bersyarat balasan. Maknanya dia memberikan hibah dan dia ada syarat yang diminta sebagai balasan. Ya. Antara lain ialah ayah hibahkan rumah ni kepada kamu dengan syarat sepanjang hayat ibu kamu, kamu hendaklah menjaga ibu kamu dengan baik. Itu pun hibah yang bersyarat balasan. Ya. Jadi dia minta balasan. Dan hibah bersyarat balasan ni ada khilaf di kalangan ulama'. Sebab ada yang mengatakan hibah ni tidak boleh diletakkan syarat. Ya, ini pandangan Syafi'i. Tetapi kalau kita melihat kepada pandangan Maliki, Hanafi dan dikanunkan di undang-undang di negara-negara Timur Tengah seperti di Jordan misalnya, hibah bersyarat ni dibenarkan. Ya, dibenarkan. Dan syarat walau dibenarkan tetapi dia ada pengecualian. Pengecualiannya ialah ia dibenarkan dalam keadaan penerima hibah bersetuju dengan syarat tersebut. Dia faham dan dia bersetuju. Ayah hibahkan rumah ni. Ayah hibahkan rumah ni pada kamu dengan syarat kamu hendaklah mengizinkan ibu kamu untuk terus duduk di rumah ni selagi ada hayat dia. Ijab ayah. Qabul anak sebut. Ayah, saya terima hibah ni daripada ayah dan saya bersetuju dengan syaratnya, iaitu saya akan mengizinkan ibu saya untuk terus duduk di rumah ni selagi ada hayat saya. Ya, selagi ada hayat dia. Ya. Jadi itu bermaksud hibah dengan syarat balasan ni. Ya. Dia boleh berkuat kuasa. Ya. Asalkan kedua-dua pihak bersetuju. Ini di atas prinsip yang dipanggil, prinsip fiqh yang dipanggil sebagai al-muslimuna ala syurutihim. Manusia itu dipegang pada janjinya. Ya. Jadi atas prinsip itu boleh. Ya. Itu yang pertama. Kemudian kita ada hibah umrah. Hibah umrah ni maksudnya umur. Ya. Apa maksud dia? Ayah hibahkan rumah ni kepada kamu sepanjang umur ayah. Dia ada sebut macam tu pula, dia lain. Dia ada sebut umur. Sepanjang umur ayah. Ya. Dan anak pun terima. Anak kata, saya terima hibah ni dan saya bersetuju dengan syarat umrah, iaitu hibah ni saya terima sepanjang umur ayah. Maknanya selagi ayah dia masih hidup, anak ni menguasai harta ini tadi. Ya. Dia menguasai harta. Anak dah mati. Ya. Waris-waris kepada anak ni menguasai harta. Sebab ayah dia masih hidup. Tetapi sebaik saja ayah dia mati, maka harta ni perlu dipulangkan balik kepada waris-waris si ayah mengikut hukum faraid. Itu maksud umrah sepanjang umur pemberi hibah. Dia ada yang kedua, umrah sepanjang umur penerima hibah. Ayah hibahkan kereta ini kepada kamu sepanjang umur kamu. Ayah dah mati, anak masih hidup. So anak akan menggunakan kereta tersebut. Dia ada kuasa ke atas kereta tersebut. Tapi bila anak mati saja, maka harta itu perlu dipulangkan balik kepada waris-waris ayah. Itu hibah sepanjang umur penerima hibah. Tetapi hibah umrah ni tidak famous di Malaysia. Ya, setakat pengetahuan saya, dia tidak diamalkan. Ya, sebab dia sebenarnya bila hibah sepanjang umur pemberi atau hibah sepanjang umur penerima, dia sebenarnya lebih bersifat pinjaman. Dia bukan hibah, dia lebih bersifat pinjam. Selagi aku hidup, kau pakailah kereta ni. Selagi kau hidup, kau pakailah kereta ni. Dia bersifat pinjaman. Yang famous dekat Malaysia ialah hibah rukbah. Hibah rukbah ni dia bermaksud semasa seperti yang diamalkan oleh Wasiat Syok Berhad, ya. Apa yang kita buat ialah kita selesaikan rukun dan syarat. Rukun dah selesai, syarat dah selesai. Hak ke atas harta sudah pun berpindah kepada penerima hibah. Hak ke atas harta. Tetapi selepas itu kedua-dua pihak berakad. Sekiranya penerima hibah meninggal dunia,
maka harta ni akan dipulangkan kepada pemberi hibah. Itu maksud rukbah, ya. Dan lawan kepada rukbah ni ialah hibah mutlak. Hibah mutlak ni contohnya seperti yang diamalkan oleh tabung haji. Ya, hibah tabung haji adalah bersifat hibah mutlak. Saya akan harta saya kepada anak perempuan saya, contoh. Tabung haji saya pada anak perempuan saya. Saya mati, anak perempuan saya memanglah akan menerima harta tersebut. Ya, tak ada masalah. Tetapi kalau dia mati dulu daripada saya masih hidup, dia mati dulu, maka harta itu akan menjadi harta pusaka anak perempuan saya yang akan diterima oleh waris-waris anak perempuan saya mengikut hukum faraid. Ya, jadi maknanya saya masih hidup. Tapi kalau anak perempuan saya dah berkahwin, saya masih hidup, harta duit akaun tabung haji saya, suami dia pun ada bahagian. Dan suami dia pula selepas tu menghantar kad jemputan walimatul urus kepada saya sebab dia nak nikah semula. Kan? Duit aku dia pula guna sebagai modal dia nak kahwin balik kan. Jadi itulah situasi dia. Jadi lawan kepada hibah bersyarat ni, hibah rukbah ni adalah hibah mutlak. Jadi pilihan sebenarnya pilihan kita. Ya, di Mahkamah Syariah Malaysia sudah pun ada kes-kes yang mana hibah rukbah ini diluluskan. Sudah pun ada kes-kes. Ya, tapi nak buat tu kena berhati-hati sebab dia akan tertakluk kepada syarat-syarat dan keadaan-keadaan tertentu. Ya, sebab tu dia bukan dokumen perancangan harta ni Rafiq. Dia bukan semudah kita buat dokumen tap saya nama ni okey dah selesai, tak. Dia ada syarat-syarat tertentu dari segi hukum syarak yang kita kena perhalusi dan kita kena berhati-hati dengannya. Ya, di situlah di Wasiat Syok Berhad ni kita menggunakan kepakaran dan pengalaman panel syariah kita yang diketuai Tok Cik Teh, bekas Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Putrajaya. Ya, jadi mereka yang akan memutuskan format ini bagaimana ia patuh kepada rukun dan dia patuh kepada syarat supaya ia boleh berkuat kuasa. Dia bukan cincai-cincai buat Rafiq kita buat penyelidikan ilmiah, kita melalui proses saringan dan sebagainya. Kerja yang sangat teruk kita buat untuk arrive, untuk sampai kepada satu situasi di mana dokumen itu boleh berkuat kuasa. Ya, wallahu alam. Saya terlupa nak on mic sebab anak-anak menjerit kalau orang takut termasuk dalam ni. Ya, faham. Okey. Faham. Okey Ji. Tuan-tuan dan puan-puan, ternyata anda perlu memahami dan mengenal pasti jenis-jenis hibah sebab saya rasa ni pendapat peribadi saya je. Ramai orang takut nak buat hibah sebab beranggapan kalau dia dah buat hibah, dia dah bagi semasa hidup, dia dah tak ada hak langsung terhadap harta tersebut. Jadi benda tu lah yang mungkin rasa tak apalah, nanti saya fikir dululah bila saya rasa nak buat hibah. Jadi kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan kita perlu jelas. Ya? Itu bukan hibah tu, itu pindah milik. Ya. Ramai ibu bapa yang saya jumpa, dia pindah milik, contoh hartanah lah, ya, tanah dia pindah milik kepada nama anak dia. Lepas tu anak dia jual tanah dia. Dia masih hidup lagi. Anak dia jual tanah dia kan. Sebab bila dia dah pindah milik, dari segi undang-undang tanah memang sudah menjadi milik anak dia. So terserah pada anak dia lah, anak dia nak buat apa. Kan? Jadi itu pindah milik. Kalau dalam hibah ni, kita boleh memberi hibah kan, seperti yang diputuskan oleh panel syariah Wasiat Syok Berhad. Kita memutuskan bahawa pemberi hibah, saya dah beri hibah rumah saya kepada anak saya. Tapi saya letakkan saya mohon keizinan anak saya kat situ. Dekat situ saya sebut, ayah hibahkan rumah ni pada kamu. Ayah memohon keizinan daripada kamu selagi ayah masih hidup, ayah ingin menetap di rumah tersebut. Anak saya pun dalam kabul dia sebut, saya menerima hibah ni dan saya bersetuju selagi ayah masih hidup, saya memberi keizinan kepada ayah untuk terus menetap di rumah ini. Jadi tak ada istilah sebenarnya mak bapak ni kena halau daripada rumah bila hibah dibuat. Yang kena halau tu yang pindah milik kat pejabat tanah tu. Yang tu memang kena halau. Betul. Saya jumpa kes seluruh Malaysia Rafiq. Daripada Perlis turun ke Johor, naik semula ke Kelantan, seluruh Malaysia saya jumpa kes mak bapak yang pindah milik nama dalam geran kepada nama anak jual harta tersebut. Seluruh Malaysia saya jumpa dan datang jumpa saya menangis pun ada. Cerita pada saya. Tapi dan nak buat itulah macam yang menyesal pun tak guna lah. Itu yang perlu difahami oleh rakyat Malaysia. Umat Islam khususnya, hibah bukan pindah milik, ya, pemberian semasa hidup, berkuat kuasa selepas kematian. Itu untuk urusan tukar nama lah. Okey, baik.
Ji, saya tertinggal untuk soalan Tuan Hisham ni tadi. Minta maaf Tuan Hisham. Tuan Hisham masih dengan kita, insyaAllah. Soalan ni berkenaan dengan situasinya, dia ada tanah masih dalam pinjaman dan dia dah hibahkan tanah tersebut kepada isteri, dan andai kata apa-apa terjadi kepada dia dan isterinya, macam mana, ada tak kaedah sebelum ke selepas ke, kan, contoh dia nak pastikan harta tersebut pergi kepada anaknya, ya, sebab ada reason kenapa dia nak buat sedemikian. Dia tak nak buat kepada anaknya lagi sebab dia lah nak buat pinjaman untuk bina rumah di atas tanah tu. Jadi macam mana je, ada solusi yang boleh disarankan kepada Tuan Hisham? Kita silakan. Saya rasa apa yang Tuan Hisham buat ialah dia telah pindah milik tanah tersebut kepada nama isteri. Dan isteri pula apabila tanah itu sudah di atas nama isteri mohon pinjaman untuk membuat rumah di atas tanah tersebut, ya. Jadi apa yang Tuan Hisham maksudkan ni sebenarnya adalah pindah milik. Tuan Hisham dah pindah milik kepada isteri. Dari segi undang-undang, tanah itu dan rumah itu sudah menjadi milik isteri. Jadi apa yang isteri perlu buat, ini kalau dah berlaku lah, apa yang isteri perlu buat ialah isteri tadi hibahkan pula rumahnya, tanah ni tadi, kepada anak-anak. Itu yang dia kena buat, ya. Sebab ini yang berlaku ni ialah tanah dipindah milik kepada nama isteri. Jadi dekat situ pun ada isu ada pinjaman dan sebagainya. Salah satu daripada perancangan harta yang kita kena buat ialah kita kena tengok macam mana harta kita boleh digunakan untuk kita menyelesaikan apa-apa liability. Jadi dekat sini pentingnya, satu, wang simpanan kita dekat bank ke, dekat tabung haji ke, dekat ASNB ke. Yang kedua ialah takaful. Takaful, saya selalu galakkan orang Islam, ambillah takaful. Ya, langganlah, jadilah peserta takaful, kerana takaful itu apabila diuruskan dengan baik, dia ada kaedah dia lah. Diuruskan dengan baik, takaful itu boleh digunakan untuk menyelesaikan semua pinjaman-pinjaman. Dalam kes Tuan Hisham ni tadi, sebenarnya dia kena ada buffer. Dia kena ada buffer dari segi cash untuk menyelesaikan semua tunggakan-tunggakan hutang ni tadi. Kalau tak, nanti dia akan jadi bermasalah kepada waris-waris kita. Jadi kita jangan fikir umur kita cukup panjang untuk kita selesaikan semua baki pinjaman. Ya, dalam banyak keadaan perancangan kita tak sama dengan perancangan Allah. Jadi kita kena ada buffer. So perancangan harta apabila dibuat, kita akan dapat melihat semua aspek ini tadi. Supaya bila berlaku kematian, harta ni dapat diwariskan dengan mudah dan tidak menjadi bebanan kepada waris-waris selepas itu. Baik, terima kasih kepada Tuan Haji di atas jawapan. Jadi harapnya Encik Hisham dapat jelaslah sebenarnya ada solusi perancangan untuk kita pastikan hasrat itu dapat tercapai setelah kita menengok, insya-Allah. Baik Ji, mungkin boleh kongsikan juga penerangan secara ringkas untuk soalan Tuan Hashim kita ni berkenaan salah satu produk di Wasiat Shop Berhad, iaitu mutahabah, ya. Bila kena buat, siapa yang kena buat, macam kita nak tahulah apa benda sebenarnya antara ni. Mungkin salah satu produk yang mungkin Haji boleh kongsikan sikit kepada audien kita pada malam ni. Silakan Ji. Penerangan terperinci, kalau Cik Hashim kita ni da'i Wasiat Shop, dia kena masuk kelas lah kan. Tapi secara umumnya mutahabah ni maksudnya saling berkasih sayang, kan. Mutahabah maksud dia saling berkasih sayang. Wasiat Shop perkhidmatan kita memang semua nama Arab. Sebab kita syarikat amanah patuh syariah, ya, dan panel syariah kita memang sangat particular tentang produk-produk kita, ya. Jadi melalui mutahabah ni apa yang kita buat sebenarnya, orang yang mempunyai portfolio aset yang pelbagai, ada rumah, ada saham syarikat, ada CDS account dekat bursa, ada duit dekat bank, ya, yang ada pelbagai jenis aset, ya. Orang macam ni apa yang dia boleh buat ialah dia boleh hibahkan sebahagian harta dia tadi. Kalau kata harta dia 10 juta, 3 juta 30% dia hibahkan kepada anak-anak dia. Rumah seorang sebiji, kereta seorang sebiji, ada duit serba sedikit. Tapi dia ada baki harta lagi. Orang yang macam ni kebiasaannya, dia tak hendak harta dia bila dia mati terus bagi kepada anak-anak. Sebab bila terus bagi kepada anak-anak, anak-anak belanja habis, kan. Dia hendak supaya harta dia ni dikembangkan, harta dia ni dilaburkan, diuruskan secara profesional supaya harta ni ada pulangan dia. Dan pulangan itu
boleh digembleng, boleh digunakan untuk waris-waris daripada masa akan datang, untuk kebajikan, untuk pendidikan, untuk kesihatan dan sebagainya. Ya, inilah maksud dia mutahabah ni tadi dalam konteks perkhidmatan kita. Dalam konteks bahasa teknikal undang-undangnya dipanggil sebagai family trust ataupun amanah keluarga. Yang mana harta-harta ni tadi, yang 70% ni tadi akan diuruskan oleh anak-anak dan dipantau oleh pihak profesional seperti Wasiat Syok Berhad untuk memastikan pelaburan harta ini, simpanan harta ini akan dibuat mengikut seperti apa yang dikendaki oleh tuan punya harta ni tadi. So harta ni dia tak habis, dia bukan 10 juta bagi semua pada anak-anak, habis. Tak, 10 juta dia bagi sebahagian kecil aja pada anak-anak, mencukupi untuk anak-anak, yang lainnya dilaburkan, diuruskan secara profesional supaya anak, cucu, cicit dia besok akan mendapat manfaat. Jadi itu secara ringkasnya apa itu mutahabah. Ya, dan biasanya orang yang ada mutahabah ni harta dia 10 juta ke atas lah. Kebiasaannya lah. Kita ada dalam 50 ke 60 orang pelanggan yang melanggan perkhidmatan mutahabah ni. Sebab dia suka idea harta dia dilaburkan, diuruskan, yang mana harta ni boleh menyambung usaha infak dia. Sebab dia masih hidup, dia banyak berinfak. Selepas dia mati, dia hendak harta ni juga, harta dia dah mati. Harta dia ni, harta akan digunakan untuk menyambung usaha-usaha infak dia. Orang kaya banyak memang macam tu, Rafiq, dekat Malaysia. Ya, jadi melalui mutahabah ni, matlamat tersebut dapat dicapai dan anak-anak dia, cucu-cucu, cicit-cicit dia akan terus berkumpul, bekerjasama, berbincang sebab ada harta yang mereka perlu uruskan. Itu prinsip asas mutahabah. Okey, baik. Itu tuan-tuan mungkin dah dapat jelas. Mungkin yang rasa perlu tentang konsep mutahabah ataupun family trust ini jelas, ya. Boleh kongsikan, mungkin ada kenalan, mungkin tak tahu tanpa sedar rupanya jiran kita ni ada 10 juta aset. Boleh nasihatkan kepada jiran kita, ya. Buat perkara sedemikian yang mana ialah kita rancang harta untuk urusan kita masa hidup dan meninggal dunia berjalan saja untuk amal jariah kita, insya-Allah. Okey. Kadang-kadang kita tak tahu, Rafiq, jiran sebelah kita nampak bawa Axia je kan. Tapi harta sampai 50 juta. Saya pernah jumpa orang macam tu. Kan? Bawa Axia, bila dia bercerita dengan saya portfolio harta dia dengan syarikat, dengan hartanah dan sebagainya, 50 juta. Bawa Axia je, tak ada Mercedes, tak ada Jaguar, tak ada apa kan. Orang miskin yang banyak kereta bawa kereta mahal ni, orang kaya kereta mahal. Baik, jadi itu kejutan ya. Tuan-tuan, buat baiklah kepada jiran anda ya. Kalau rasa saya teringat kawan saya dulu bila cakap, dia tengok kita ni jenis banyak duit sikit, jangan lupa kita ni saudara. Okey. Baik. Jadi insyaAllah soalan seterusnya ni kita nak bantu untuk menghuraikan dan menjelaskan Puan Ida Diana kita berkenaan dengan hibah tabung haji. Mungkin dia dapat dengar rumus yang mana kalau dia dah buat hibah tabung haji ni, dah hibah kepada penerima meninggal dunia, tak patah balik pula kepada pemberi. Jadi betul ke benda tu sebenarnya? Adakah di Wasiat Syok sedemikian ataupun sebaliknya? Silakan. Betul. Boleh tengok laman sesawang tabung haji, ada dalam dia punya FAQ dia, frequently asked question dia ada menceritakan tentang hibah mutlak. Ya, saya kenal secara rapat Tan Sri Syekh Ghazali yang merupakan salah seorang daripada ahli panel syariah tabung haji yang membentuk dan membangunkan produk hibah amanah tabung haji. Memang itulah apa yang Tuan Tan Sri sebut. Dan memang itulah juga yang boleh kita tengok dekat laman sesawang tabung haji. Kita boleh dapatkan sendiri maklumat. Tetapi bagi Wasiat Syok, kita menggunakan kaedah secara pilihan lah. Kita menggunakan kaedah hibah rukbah. Ya, iaitu kalau penerima mati dulu, maka hak yang telah diserahkan kepada penerima akan berpatah balik kepada pemberi. Pemberi bolehlah bagi orang lain pula. Itu prinsip masing-masing. Sebab tabung haji dia ada panel syariah dia. Wasiat Syok kami pun ada panel syariah kami. Dan pengalaman kita menguruskan kes-kes hibah di mahkamah syariah, kita pun ada pengalaman. Kita ada 17 tahun pengalaman ya Rafiq menguruskan kes hibah di mahkamah syariah. Kes pertama yang kita uruskan pada tahun 2005. Kita dapat perintah daripada Mahkamah Tinggi Syariah Alur Star Kedah. Iaitu kes yang pertama pada tahun 2005 dan selepas tu memang banyaklah kita turun naik mahkamah nak dapatkan pengesahan hibah. Jadi kita ada pengalaman kita tersendiri dan kita pun ada panel syariah kita sendiri yang membuat keputusan tersebut. Jadi kalau nak buat hibah
nak gunakan kaedah rukbah, boleh datang kepada WhatsApp shop. Tapi kalau tak kisah nak guna kaedah hibah mutlak, tak ada masalah. Bolehlah guna kaedah seperti yang disebutkan oleh Puan Ida Diana ni lah. Wallahualam. Okey. Terima kasih kepada Tuan Haji Arifin. Jadi harapnya Puan Ida Diana dapat jelas tentang apa orang kata penjelasan tu lah. Jadi Haji, kita nak berakhir ke nak tambah satu soalan lagi? Ada ke last kot satu soalan? Okey, last ni. Ini soalan terakhir tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita ada soalan daripada Puan Zurin. Ya. Nak tanya, jika seorang itu beli rumah dengan joint loan dengan kawannya, adakah boleh dibuat hibah ataupun pembahagian harta bercagar? Dia nak tahulah. Ini soalan common sebenarnya. Okay, InsyaAllah sebagai penutup kita pada malam ni, silakan. Boleh dan memang penting untuk dia buat begitu. Sebab dia dengan BFF dia beli rumah. Kan? Bila BFF dia mati, separuh daripada rumah tu adalah hak waris BFF dia. Jadi bila dia pula mati, bahagian separuh milik dia adalah hak waris dia. Jadi bayangkan waris dia dan waris BFF dia berkongsi satu rumah dan mereka ni tidak kenal antara satu sama lain. Boleh bayangkan situasi yang sangat complicated. Ya, jadi cara terbaik ialah BFF ni tadi, kalau kata rumah ni sebenarnya dia yang beli tapi dia guna nama kawan dia sebab mungkin kawan dia ni pendapatannya lebih tinggi, kelayakan dia lebih tinggi, ya. Jadi dia guna nama kawan dia tetapi sebenarnya dia yang bayar tiap-tiap bulan semua sebab rumah dia. Maka PFF dia ni tadi hibahkanlah separuh bahagian itu kepada dia. Jadi bila BFF dia mati, tidaklah masuk campur waris-waris BFF dia tu ke atas rumah tersebut, ya. Ini bukan sekadar boleh buat, sangat penting untuk buat. Nanti jangan datang WhatsApp shop pula nanti lepas kematian, oh kami ini terpaksa berkongsi rumah dengan waris yang kami tak kenal apa semua. Masak kita, payah kita nak selesaikan. Wallahualam. Wallahualam. Terima kasih kepada Tuan Haji. Tuan Hamzah kita pun cakap bila bersama dengan Tuan Haji, join-join cepat je masa berlalu tuan-tuan. Ya. InsyaAllah Haji Hamzah kita akan bertemu pada siaran yang akan datang bersama Tuan Haji untuk kita kongsi dengan lebih banyak lagi berkenaan dengan perancangan harta dan pengurusan pusaka. Tuan-tuan, insyaAllah jika kita berkesempatan kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang dan saya dan Tuan Haji Arifin mengharapkan anda tuan-tuan sampaikan kepada kenalan-kenalan yang ada ingin bertanya tentang isu-isu pusaka, isu perancangan harta, boleh tanya di FB Live kita. InsyaAllah kita akan bersiaran lagi sekali pada bulan depan jika ada berkesempatan lah. Ya. Baik Tuan Haji Arifin, terima kasih di atas perkongsian pada malam ini. InsyaAllah kita mengharapkan keadaan di Malaysia ataupun situasi pandemik ini kembali baik, ya. Orang kata Malaysia kembali semula pada tahun ini ialah kita dalam proses vaksin, ya. Kita mengharapkan kembali normal dan insyaAllah kita dapat membantu lebih ramai lagi, bukan sekadar membantu, kita dapat memberi kefahaman kepada umat Islam. Okey, jadi Tuan Haji mungkin ada kata-kata pesanan kepada rakan-rakan kita pada malam ni, silakan. Semenjak tahun 1998 saya istiqamah memberikan pesanan yang sama, iaitu selagi kita diberikan peluang, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita terus bernafas dan bernyawa di atas bumi ini, rancanglah harta kita kerana harta itu adalah amanah kepada kita yang Allah kurniakan dan kita akan dipertanggungjawabkan ke atas amanah kita tersebut. Ini konsisten daripada tahun 1998 saya cerita kat orang Islam, Rafiq. Wallahualam. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Tuan Haji di atas saranan dan pesanan yang sentiasa berterusan ini memberi kesedaran kepada umat Islam di Malaysia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya terlupa, kita masih lagi membuka ruang kepada rakan-rakan, kepada anda, mungkin ahli keluarga, mungkin jiran-jiran tetangga, mungkin kenalan rapat yang ahli keluarganya, urusan pusaka ahli keluarganya masih lagi belum diselesaikan. Boleh menghubungi para da'i kita, insyaAllah, rakan-rakan da'i kita untuk menyelesaikan masalah pusaka. Sebab apa?
Promosi untuk pengurusan pusaka masih lagi terbuka daripada awal Februari tempoh hari sehinggalah 30 April 2021. Ya, promosi untuk pejabat dia pusaka kecil 30% dan pusaka besar 20%. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk maklumat lanjut boleh tengok di FB kita, boleh hubungi para dai kita, dan bagaimana Wasiat Shop boleh membantu menyelesaikan permasalahan pusaka anda, juga boleh layari www.wasiatshop.com.my untuk maklumat lebih lanjut. Ya, sampaikan kepada rakan-rakan ahli keluarga anda yang mana pusaka ahli keluarganya masih lagi belum selesai. Jangan tangguh lagi, bincanglah baik-baik sesama dengan waris. Kita percepatkan urusan pusaka bersama Wasiat Shop Berhad. Jangan khawatir, seluruh proses, seluruh urusan Wasiat Shop Berhad akan bantu sehingga tidak akan ada lagi harta yang terbeku dalam kalangan pusaka ahli keluarga anda, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, promosi masih terbuka. Jangan lepaskan peluang ini. Dapatkan peluang ini, boleh hubungi dai ataupun terus hubungi Wasiat Shop Berhad. Okey, baik. Jadi insyaAllah Tuan Haji, kita berjumpa pada sesi yang akan datang. InsyaAllah kalau ada kesempatan tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh kita insyaAllah dalam perancangan Haji, bulan minggu depan kita ada sesi juga untuk FB Live, insyaAllah. Kita lihat kepada jadual, kalau sesuai kita bertemu lagi tuan-tuan dan puan-puan untuk sesi diskusi yang seterusnya. Okey, jadi Haji insyaAllah boleh rehat esok. Untuk urusan esok pula banyakkan minum air. Hari ni sangat panas Haji, cuaca panas sangat Panas, ni. betul. Jadi Betul, panas. jaga kesihatan. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, juga terima kasih. InsyaAllah video ini akan disimpan di Facebook dan boleh tonton semula di YouTube TV Wasiat. Jangan lupa follow, like dan share YouTube TV, Facebook Wasiat Shop Berhad. Boleh follow kita di Instagram Wasiat Shop Berhad dan juga subscribe TV Wasiat. Jadi saya akhiri dengan memohon terima kasih kepada anda semua. Saya mohon maaf sekiranya sepanjang perbicaraan saya berjumpa dengan anda tuan-tuan dan puan-puan ada kurang gaya bahasanya, terkasar bahasa, saya mohon maaf. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu kelemahan daripada diri saya sendiri. Jadi barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih je. Jumpa lagi. Sama, insyaAllah.